berkaitan dengan yang dia macam terkait sikit lah, yang macam pendaftaran di masjid tadi. Macam contoh macam ni lah, seorang tu dia nak masuk sekolah tahfiz contoh kan. Tapi dia pergi dah ujian apa semua sekali tak lepas. Tapi dia nak juga masuk, dia buat rayuan. Ada setengah pandangan yang mengatakan bahawa rayuan tu yang tak dibolehkan sebab dia dikira mengambil hak orang lain juga. Sebab memang kau dah tak layak, sepatutnya tak boleh lah buat rayuan. Okey. Okey. Itu kena lihat, tak boleh kita nak kata begitu. Kita kena lihat. Okey. Kalau berdasarkan peraturan tidak menghalang rayuan. Memang ada peruntukan untuk siapa yang tak berjaya boleh merayu. Okey. Dan perkara itu diberitahu kepada semualah. Tiba-tiba dia tak berjaya. Dia saja yang merayu. Orang lain tak merayu. Hari itu dia tidak mengambil hak orang lain. Faham? Tapi kalau memang tak ada peruntukan pun untuk rayu, cuma dia ni pergi guna kabel, pergi rayu guna kabel, itu tak boleh lah. Okey, kalau ada peruntukan macam tu, memang boleh rayu. Tapi orang lain tak rayu, dia yang rayu. Boleh masuk, tak ada masalah. Kalau dia lulus, boleh masuk lah. Satu lagi doktor, yang macam kes sekarang ni yang timbul isunya banyak, yang pasal quarters. Itu macam mana? Quarters macam mana? Dia punya queue lama lagi. Kalau ikutkan dia staf kerajaan, dia mohon quarters lah. Okey, mohon quarters. Tapi dia punya queue tu lama lagi. Tapi akhirnya dia buat rayuan ke apa semua sekali, akhirnya dia dapat dulu berbanding daripada orang lain. Jadi orang lain, bila orang lain tahu, jadi orang lain rasa yalah. Okey, itu atas dasar apa rayuannya diterima? Itu kita tak tahu cerita lah. Kalau tidak ada justifikasi yang betul diterima, kerana hanya dia merayu, mungkin tak betul lah. Tapi mungkin ada dalam rayuan itu mungkin kita kata dia memberi justifikasi yang kita kata boleh diterima. Contoh dia dah banyak kali dah terlepas ke di tempat lain, ataupun dia ada masalah yang mana mungkin terpaksa mungkin menyebabkan dia diterima, dan sepatutnya benda itu bukan boleh seorang pegawai aja lulus. Dia mesti berdasarkan kepada mesyuarat, dia mesti ada SOP lah untuk rayuan ni kan. Jadi kalau dia buat secara tak ada rayuan, tiba-tiba ada rayuan macam tu untuk kerana dia saja, itu mungkin jadi persoalan lah. Tapi kalaulah kata benda memang ada peruntukan rayuan apa semua, kemudian benda itu dibuat ikut dia punya SOP betul, ikut dia punya peraturan betul, apa yang perlu dan rayuan itu, siapa yang boleh meluluskannya, mesyuarat macam mana keputusan, itu tak menjadi masalah. Itu benda yang kita kata kalau dia ikut peraturan betul dan tidak ada unsur-unsur pilih bulu, tak ada masalah lah. Saya bagi hukum ni secara umum sebab saya tak tahu kes tu macam mana kan. Jadi kalaulah ada unsur-unsur lain oleh kerana dia ni rapat dengan orang tu dan seumpamanya, itu cerita lain lah. Tapi kalau ada peruntukan membenarkannya, justifikasi betul, ikut SOP betul, tak jadi masalah. Tapi yang masalah kalau tak ada benda tu semua. Tiba-tiba aja dia aja boleh potong queue. Kalau potong queue memang tak boleh lah. Baik. Masih ada. Okey, sama. Oleh sebab itulah governance yang dikata good governance, urus tadbir yang baik itu penting dalam Islam ni. Bila kita nak buat apa-apa, kita kena ada satu urus tadbir yang betul, yang menyatakan apa kita kata pengurusan itu dapat dibuat dengan betul. Contoh macam masjid dan surau kan, dia tak boleh buat ikut suka. Dia tak boleh harap kepada kita kata kepercayaan semata-mata, walaupun itu bagus, tapi urus takbir yang baik itu penting. Nak mengelakkan benda-benda yang macam ni lah. Contohnya pergi ambil duit dalam tong kita kata tong simpanan, hanya seorang je ada urus pergi ambil, walaupun kita kata dia ni amanah, dia ni amanah, tak ada masalah, kita percaya kat dia. Kira duit pun seorang-seorang, balik rumah pula pergi kira kat rumah. Memang dari sudut kepercayaan apa semua kita kata mungkin boleh, tak ada masalah. Tetapi dari sudut ketakbirannya salah. Salah kerana dia boleh berlaku curang.
Manusia ni dia boleh berlaku curang sebab dia bukan maksum. Jadi untuk nak mengelakkan itu, ada SOP perlu dibuat lah. Okey, nak ambil duit dalam peti derma. Macam mana kaedah dia? Apa cara dia? Sebab tu kalau bank tu kan dia nak masuk duit apa semua, dia pergi letak kamera untuk ambil tu. Kita taklah mungkin sampai ke tahap itu. Tapi kalau masjid besar mungkin perlu buat begitu. Ataupun mesti ada 2 orang, tak boleh seorang. Nak pergi kunci mesti mesti boleh nak buka tu kena 2 orang. Siapa yang pegang kunci? Duit tu nak kira di mana? Duit tu bila dah kira nak record macam mana? Kemudian nak hantar ke bank bila? Semua itu kita kata suatu benda yang cantik, yang kadang-kadang orang Islam ni dia nak susah-susah macam tu kan. Kita dah percaya ada orang masjid semua baik. Itu yang jadi kadang-kadang jadi songlap. Tak banyak pun ada 1-2 isu pun akan memburukkan imej masjid itu. Jadi sebenarnya menjadi timur orang pun lalu tengok orang, mungkin orang tengok pergi ambil duit dekat tong sorang-sorang kan. Nampak kepercayaan orang akan goyah. Kemudian tidak declare pula mingguan dapat banyak mana. Tapi kalau kita buat betul-betul supaya nampak jelas pentadbiran itu baik, jadi orang akan lebih percaya. Contohnya macam sebagai contoh lah, walaupun contoh tidak sempurna, tapi itu yang ada yang sebaik, yang baik. Contohnya macam kita tengok antara pejabat zakat di pejabat yang menguruskan pejabat zakat ataupun urusan zakat di Malaysia ni, antara yang nampak advance dari sudut tu seperti pusat zakat, lembaga dia panggil apa, pejabat zakat di Kedah. Pejabat zakat di Kedah tu dia telus. Mana dia ada satu aplikasi, kita boleh nampak, boleh lihat bila kita bagi duit tu sampai kepada siapa, berapa jumlah dia. Jadi kita akan nampak telus benda itu. Walaupun kita kata serah pada zakat lah, nak bagi kat siapa pun, tapi bila dia telus, kepercayaan orang lebih. Aku bagi zakat ni bukan sia-sia. Ada orang ni yang dibantu, yang nampak aliran duit itu pergi ke mana, maka orang akan timbul kepercayaan yang lebih, maka menyebabkan peningkatan untuk bayar zakat itu lebih, menyebabkan dia antara negeri yang paling berjaya lah, yang dapat meningkatkan kutipan zakat apabila dia buat begitu. Jadi saya rasa dalam masalah-masalah ini kita menjadi timbul tanya, menjadi persoalan sebab SOP tu tak jelas, orang tak nampak, boleh merayu. Kalau merayu ni macam mana pula? Apa justifikasi yang boleh diterima? Sebab benda itu tidak didedahkan, menyebabkan hanya seorang dua je saja tahu, menyebabkan orang lain timbul kesangsian. Sepatutnya benda-benda itu kena jelas. Okey, kalau tak berjaya, bagaimana nak melakukannya? Ada rayuan. Proses rayuan macam mana? Jadi jelas. Jadi kalau orang tak merayu, tak ada masalah lah. Sebab apa? Sebab dia tak merayu. Tak boleh nak salahkan orang yang dapat sebab dia merayu. Okey. Baik, kita kembali kepada tajuk kita. Tidak boleh meminta seorang bangkit dari tempat duduknya dalam masjid. Sebab kita nak duduk situ, kita suruh dia bangkit. Tak boleh. Tidak boleh beri ruang saf pada orang lain. Ini sebagaimana kita sebutkan tadi. Mengutamakan orang yang pengecualian. Mengutamakan orang yang faqih atau qari sebagai imam. Mentang-mentanglah kita belajar kaedah ni, melebihkan diri sendiri dalam bab ibadat adalah sesuatu yang bagus, yang baik, yang dituntut. Kita berkata aku yang paling baik semayang jadi imam lah. Jadi dia pun nak pergi jadi imam. Sedangkan dia ni tak layak menjadi imam. Ada orang lebih alim, ada imam rawatib pula, ada imam yang dilantik khusus. Maka pada masa itu ini dikecualikan daripada kaedah. Tak boleh nak pakai kaedah ni. Pergi-pergi terus jadi imam. Sedangkan imam lain, imam tu tak naik lagi jadi imam. Imam tak boleh jadi imam. Imam yang rawatib yang dibayar gaji tu tak boleh jadi imam. Sebab apa? Sebab dia ni mementingkan dalam bab dunia, tak boleh. Kalau ada imam rawatib, kita kena dapat kita kata green light, kita dapat keizinan daripada dia. Dia kata baik, sebab dia dibayar gaji untuk jadi imam. Jadi dia lah yang kena jadi imam. Kita ni, kita kena ikut peraturan tu. Makna itu dikecualikan daripada kaedah, tak boleh nak mementingkan. Begitu juga dengan bila dan semua, kecuali kalaulah tempat-tempat yang tak ada bila khusus atau seumpamanya, bolehlah. Ataupun bila tak datang, itu bolehlah. Tapi kita nak bagi langgar itu atas dasar menggunakan kaedah al-ithar fil qurbi ini, itu tidak wajar.
Kemudian kaedah seterusnya at-tabi'u tabi'. Maksudnya perkara yang menjadi pengikut pada perkara induk, hukum induk terpakai pada yang mengikutnya. Mana ada yang benda ikutan, yang ikutan itu akan mengambil hukum yang diikut. Ini dia punya kaedah. Kita lihat contoh, insya-Allah kita akan faham. Contohnya, tidak sunat mengqada solat rawatib bagi solat fardu yang gugur ketika gila. Okey, orang yang gila, yang gila yang habis waktulah, satu waktu tu dia gila, maka dalam sebagai mazhab dia tak perlu semayang dah. Okey. Katalah Zuhur, dia gila tu start daripada pagi sampai ke petang lah. Start daripada lepas subuh sampai ke subuh. Kalau dia gila satu hari, maka dia tak perlu semayang Zuhur. Okey. Bila dia tak perlu semayang Zuhur, bolehkah dia mengqada solat rawatib? Sebab Zuhur tak wajib. Bila Zuhur tak wajib, solat rawatib qabliyah ba'diyah itu tak perlulah dibuat juga. Maka mana dia nak qada solat tu, sedangkan solat fardu pun tak wajib qada. Tak disunatkan dia mengqada solat rawatib. Berkenaan dengan mengqada solat rawatib ni, kita kena ingat, mengqada solat sunat ni, mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Sebenarnya boleh qada solat sunat ni. Contoh solat qiyamul lail, bahkan solat qiyamul lail pun boleh qada. Macam mana ustaz? Tak. Kalau macam tu tak payah qiyamul lail, kita qada ajalah. Tak. Solat qiyamul lail ni boleh dia qada seandainya orang itu dia memang konsisten sembahyang tahajud sebagai contoh. Dia tahajud qiyamul lail ni umumlah, tahajud ialah sembahyang dalam qiyamul lail tu. Dia memang konsisten sembahyang tahajud tiap-tiap malam, tiba-tiba hari tu tak bangun, dia boleh qada. Tapi kalau macam kita ni yang jarang bangun, tak boleh qada lah. Bahkan ada orang yang mengqada solat sunat fajar, sunat sebelum subuh kan, yang mana solat sunat sebelum subuh itu solat sunat yang nilainya tinggi, lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Itu sebut dalam hadis. Solat sebelum subuh. Solat sebelum subuh ni dia tak boleh panjang-panjang, dia pendek aja. Jadi solat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada padanya. Jadi kalau orang itu memang komitmen dia, iltizam dia, memang tak pernah tinggal semayang solat sebelum subuh, kemudian dia nak semayang selepas, boleh atau tak boleh? Boleh, tapi jangan laku depan orang. Sebab Sayyidina Umar pernah memukul seorang sahabat yang sembahyang selepas subuh. Bila ditanya dia sembahyang apa, dia sembahyang qabliyah subuh yang mana dia terlepas, lalu dia qada. Sayyidina Umar buat begitu sebab dia tak mau nanti orang akan ingat, oh lepas subuh ada solat pula, solat ba'diyah. Jadi Sayyidina Umar larang buat begitu. Jadi ada ulama yang mengatakan boleh kita mengqadakannya, tapi jangan buat depan orang, akan jadi fitnah. Okey, jadi kalaulah semayang sekarang ni dia nak qada solat rawatib tu, sedangkan solat fardu pun tak wajib sebab atas dia, sebab dia gila, maka hukum yang dia solat rawatib ni mengikut hukum solat fardu. Maka oleh kerana solat fardu itu tak jadi wajib, maka solat rawatib pun akan mengambil hukumnya juga, dia tak akan jadi sunat lah, tak disunatkan untuk qada. Kandungan binatang dijual beserta ibunya. Maknanya ni tabiat yang mengikut mengambil hukumnya. Mengikut. Mana kalau kita jual binatang yang berada dalam kandungannya janin, maka dijual diikut sekali lah. Tak boleh nanti bila lahir tu penjual itu nak claim pula, saya jual ibu je, anak tak. Tak boleh. Sebab dia memang ikut. Tidak sah bagi makmum mendahului imam. Sebab makmum ni ikut tu imam. Jadi dia kena ikut mengambil hukum imam lah. Okey. Kunci mesti dijual beserta mangga. Tak boleh jual kunci saja, mangga tak jual. Tak pernah orang buat begitu. Jadi sebab apa? Sebab dia mengikut. Kunci itu mengikut mangga. Tak boleh dia jual mangga saja tanpa kunci. Dijual mangga, kunci kena bayar si. Ada pula. Tukang jahit penyapu boleh doktor? Ya. Batang penyapu dengan bulu penyapu jual asing. Itu menjadi uruf, tak jadi masalah. Sebab benda itu ditukar-tukar. Sebab batang itu kadang-kadang memang dia boleh guna untuk benda lain.
Penyapu Hasil juga. betul. Jadi itu berdasarkan uruf. Tapi kunci ni urufnya tak ada macam tu. Okey. Tukang jahit perlu tanggung kos benang. Pembajak perlu tanggung kos alat. Jadi takkan kita pergi upah orang jahit baju. Upah dia baju Melayu RM50 sebagai contoh. Bila kita nak bayar, campur RM55. Apa alasan dia? Yang upah sebelum ni ialah upah saya, kerja saya. Benang tu tak bayar lagi. Jadi tak ada orang buat macam tu. Sebab dia mengikut, benang tu ikut kerja tukang jahit lah. Begitu juga pembajak nak kena bayar kos alat dia. Kita suruh dia mari mesin mesin rumput rumah kita. Kemudian nak claim berapa? RM15. Bila nak bayar dia kata kena tambah lagi RM5 sebab tu dia punya getah, dia punya tali dia tu harga lain pula. Tak boleh macam itulah. Sebab kalau dia nak begitu, dia kena maklumkan awal-awal. Itu tak ada masalah. Awal-awal dia kena maklumkan. Ustaz, Ya. ada lagi yang macam contoh sekarang periuk kan. Periuk? Periuk macam contoh macam Desini tu kan. Kalau kita dia jual, ada yang tak sekali dengan tudung, tapi sepatutnya dengan penutup dia lah. Sebab kalau kita beli penutup lain, dia tak match dengan lubang periuk dia tu. Okey. Jadi yang tu macam mana pula? Maksudnya kalau dengan penutup harga lain. Okey, tapi kita dah tahu awal-awal kan. Cerita ni kes dia jual separately, tapi kita tak tahu. Macam tadi kita kata jahit baju, tiba-tiba bila kita nak bayar baru kita tahu benda tu. Itu tak boleh. Tapi kalau dia jual separately, memang ada pun benda-benda dia jual separately. Banyak spare part pun benda yang pisah-pisah. Ini lain. Itu tak ada masalah. Tapi benda itu kalau dia telah diketahui sebelum beli tu, itu tak jadi masalah. Faham tak? Dia kena beritahu lah, ini tak termasuk yang ni. Itu tak jadi masalah. Tapi masalah yang kita duk cerita ni, yang cerita tukang jahit itu, makna benda tu tak bagi tahu awal lagi. Tiba-tiba nak claim kemudian, tak boleh. Sebab kita dah setuju macam tu. Kalau dibawa kepada hakim pun, hakim kata tak boleh, kos menang tak boleh. Sebab apa? Sebab awak tak bagi tahu awal. Dia memang dah mengikut kerja tukang jahit itu, memang dah include dah masuk. Dan itulah uruf, itulah kebiasaan yang diamalkan. Tapi kalau zaman sekarang ni kita jual tudung asing, itu dah menjadi satu uruf yang orang dah biasa, dan dia dah bagi tahu awal benda tu. Kita beli ni hanya beli kita kata hanya beli periuk saja, tudung tak masuk. Tudung kena beli lain pula. Jadi kita dah boleh buat keputusan masa tu nak beli atau tak beli. Tapi masalah tukang jahit baju dah jahit dah. Faham tak? Dia dalam bab muamalat ni, dia yang penting jangan semasa kita akad itu dia menimbulkan keraguan. Yang itu tak ragu dah, sebab daripada awal memang kita dah tahu kalau beli periuk hanya periuk saja. Tudung tak masuk. Okey itu tak jadi masalah. Okey. Kaedah pecahan 1. Lagi al-far'u yasqutu idza saqata al-aslu. Lebih kurang macam ni. Hukum bagi pengikut gugur jika induknya turut gugur. Jika solat fardu gugur bagi yang gila haid nifas, maka solat rawatib turut gugur. Ini samalah. Sebab itu dia kata kaedah pecahan. Sama macam tadi. Pemutang melepaskan haknya, maka penjamin turut terlepas sama. Jadi saya abang saya berhutang, saya jamin abang saya. Orang yang bagi hutang tu tiba-tiba dia ibrak, dia melepaskan hutang dia, kata tak payah bayarlah 1,000 tu. Jadi saya pun automatik akan tak perlu, sebab saya hanya jamin dia. Tapi dah lepas tak boleh, dia kata saya hanya lepas daripada dia, tapi kepada kamu kena wajib bayar, tak boleh. Sebab penjamin adalah hanya mengikut, dia hanya furuk kepada hutang tersebut. Jadi kalau hutang dah lulus, maka tak ada makna jaminan lagi, maka dia akan gugur juga. Wakil terbatal dengan kematian pewakil. Bila saya mewakilkan seorang, orang itu ada wakil kepada saya, tiba-tiba saya ni mati, na'udzubillah, maka bila dah asal prinsipal dah mati, dah tak ada, maka wakil pun tak ada
lagi benda untuk disandarkan, dia hanya mengikut kepada pewakil, maka pada masa itu dia pun akan terbatal wakalah ataupun perwakilan tersebut. Okey. At-tabi' la yataqaddam 'ala al-matbu'. Yang mengikut tak boleh mendahului yang induk, yang diikut. Induk ni makna yang diikut lah. Jika jual beli dengan syarat gadai tapi didahulukan gadaian, maka tidak sah, sebab gadai ini lahir daripada hutang. Kan? Daripada hutang tu baru ada gadai. Tak tiba-tiba nak gadai dulu baru nak jual beli yang melibatkan hutang, tak boleh lah. Maknanya jika jual beli dengan syarat gadai tapi didahulukan gadaian, maka tidak sah. Tak boleh dia pergi gadai dulu. Nanti sebab apa orang pergi gadai? Sebab nanti saya nak beli satu barang dengan kamu, nak hutang. Jadi saya siap letak gadai awal-awal lagi, tak boleh. Akad dia tak boleh macam tu. Dia kena clear hutang, kemudian barulah gadai. Makmum tidak boleh mendahului imam ni, sama macam tadi. Kontrak BBA, baik bisaman ajil, perlu didahului dengan pembelian aset oleh bank daripada kontraktor sebelum dijual kepada pembeli. Kalau kita pergi bank, kita buat BBA dululah. Zaman sekarang dah tak ada BBA, tidak dibenarkan. Bank negara Malaysia telah tidak membenarkan lagi kontrak BBA. Kalau yang ada tu makna dia yang buat dulu, cuma katalah dulu 30 tahun, sekarang ni masih berterusan. Itu lain lah. Tapi kalau nak pergi buat pembiayaan guna kontrak BBA, baik misalnya Ajin ni tidak ada. Jadi baik misalnya Ajin ni maknanya sepatutnya dia kena beli bank itu membeli rumah itu terlebih dahulu, kemudian dia jual kepada kita. Jadi dia kata kontrak BBA perlu didahului dengan pembelian oleh aset oleh bank daripada kontraktor sebelum dijual kepada pembeli. Jadi dia mesti ikut aturan tu. Tak boleh kita nak pergi beli dulu, tak boleh. Sebab kita ini adalah mengikut dia dalam lebih kurang dengan isu dia ialah kontrak murabahah lah. Murabahah ni iaitu jual beli kos campur dengan untung, yang mana kita contohnya begini kita buat cara mudah, nanti kita boleh tasawur BBA ni. Contohnya saya nak beli satu komputer, harga RM5,000. Tapi saya tak ada duit. Saya tak ada duit. Jadi, macam mana nak buat? Nak minta hutang kat orang, tak boleh apa semua. Tak ada duit. Nak beli juga komputer tu. Nak guna sangat, anak nak guna. Harga RM5,000. Mahal sangat. Katalah harga RM2,000. RM2,000 nak beli komputer tu. Cara dia dengan mengadakan akad murabahah. Saya pergi jumpa dengan kawan saya yang duit banyak sikit. Saya kata, saya ni nak beli komputer tapi saya tak ada duit. Boleh tak awak tolong saya? Dia kata, boleh. Tapi saya nak jual lebih lah. Saya beli RM2,000, saya jual RM2,500. Itu yang dia kata murabahah. Itu boleh. Itu bukan riba. Dia beli komputer tu dengan harga RM2,000. Kemudian dia jual kepada saya RM2,500. Yang dikatakan murabahah sebab saya tahu berapa kos dia dan berapa untung. Itu nama dia murabahah. Kalau kita pergi beli kat kedai, memang dia ada kos dan dia keuntungan, tapi kita tak tahu berapa kos dan keuntungan, itu tak nama murabahah. Yang kata murabahah ni, dia beli dengan, kita tahu dia beli dengan harga RM2,000 sebab kita dah tengok harga dia, komputer tu memang kita nak beli, cuma dia tolong beli dengan harga RM2,000 dan dijual kepada kita dengan harga RM2,500 dan kita bayar secara ansuran kepada dia. Jadi kita okeylah, soalan macam kita berhutang lah dengan dia. Berhutang harga komputer RM2,500 yang mana asalnya RM2,000. Dia pun nak. Sebab apa? Sebab dia dapat untung RM500 pada masa itu. Itu tidak dinamakan sebagai riba. Tapi dalam konsep murabahah itu, mestilah yang nak tolong kita itu, mesti dia itu beli terlebih dahulu barang itu daripada kedai tadi. Barulah boleh berjalan murabahah mengikut kaedahnya. Kalau tak begitu, dia tidak memiliki bagaimana dia nak menjual. Kalau kita pergi di kedai, kita pula yang beli, itu dia akan jadi benda yang lain. Okay, sebab itu dia kata kaedah ni apa bunyi dia? At-tabi' la yataqaddam al-matbu'. Yang pengikut tak boleh mendahului induk. Talak ta'liq tidak boleh mendahului akad nikah. Akad nikah dulu baru talak ta'liq. Sebab talak ta'liq ini ialah lafaz ta'liq yang mengikut nikah. Mana tak ada nikah, mana ada ta'liqnya. Tiba-tiba dia nak ta'liq dulu. Juru nikah kata, susahlah, kita ubah sikit, kita buat ta'liq dulu lah, lepas tu buang akad nikah. Tak boleh. Sebab ta'liq ini mengikut akad nikah.
Bayaran harga tidak boleh mendahului jual beli. Begitu juga jual beli, sebab bila kita jual beli dia ada saman, ada musman, ada harga yang kita bayar dan ada juga barang yang kita terima. Dia mesti berlaku dalam akad itu. Dia tak boleh pergi bayar dulu kemudian baru dijual beli, tak boleh. Cuma contoh dia, kalaulah kita kata kita minta, bukan kita bagi pinjam, kita minta dia jaga duit kita. Kita bagi duit ada RM10, tolong jaga tak? Saya punya kocek saya tak ada ataupun rosak. Dia bagi duit RM10, dia pegang duit tu. Dia tolong jaga, wadiah, dia tolong jaga duit RM10 tu. Tiba-tiba lepas tu kita pergi, kita balik tengok dia jual barang. Bila dia jual barang, harga RM10 juga. Jadi kita nak beli, kita kata tak apalah saya beli ni, kira hak RM10 tadi tu potonglah hak RM10 yang saya bagi pinjam, pakai duit tu lah. Itu dibenarkan. Itu dia panggil khabar musbaq, iaitu lah kita panggil serah terima yang berlaku terlebih dahulu, tapi dia itu tidak berlangsung melainkan dalam majlis itu. Makna kita kata tadi, saya nak beli barang yang kamu jual ini, bayarannya ialah RM10 yang kamu pegang itu, maka anggaplah itu sebagai bayarannya. Itu tak jadi masalah. Tapi kalau dalam kes kita memang awal-awal pergi ni RM10, sebab apa pergi RM10 ni? Sebab nanti saya nak beli barang pada kamu, itu tak boleh. Itu tak boleh. Yughfar fi tawabi' ma la yughfar fi ghairiha. Perkara yughfar ni makna dimaafkan. Dimaafkan fi tawabi'. Tawabi' ni jamak kepada tabi'. Dimaafkan daripada perkara-perkara yang mengikut. Apa yang tidak dimaafkan pada perkara yang lain. Mana perkara yang bukan pengikut. Mana yang pengikut dengan induk, ada benda yang kita kompromi dalam bab pengikut. Tapi dalam bab induk kita tak boleh kompromi. Itu maksudnya lebih kurang. Dikompromikan dalam perkara-perkara yang mengikut, tetapi tidak dikompromikan dalam perkara-perkara yang asal, prinsipal ataupun perkara yang induk tadi. Contohnya, sujud tilawah dibenarkan semasa solat atas tunggangan, tetapi berlaku khilaf jika nak dilakukan tanpa solat. Jadi sujud tilawah dibenarkan. Solat itu dia ada prinsipal. Tak? Dia prinsipal. Sujud tilawah dibenarkan semasa solat atas tunggangan. Makna solat atas tunggangan, bagi solat sunat, kita tak wajib rokok dan sujud sempurna. Kita boleh rokok dan sujud di atas kenderaan. Contoh kata zaman dulu naik kuda. Solat sunat tak diwajibkan sujud dan rokok sempurna macam solat biasa di atas tunggangan. Dan juga sujud tilawah ni berlaku dalam solat. Sujud tilawah dia tak berlaku dalam ni khilaf dalam kalangan ulama' jugalah. Ada yang membenarkan sujud tilawah dalam kita membenarkan sujud tilawah di luar semayang, tak jadi masalah. Cuma persoalannya di sini ialah sujud yang tak sempurna itu hanya dibenarkan jikalau dia dilakukan semasa semayang atas tunggangan. Tapi jika kita tak buat solat, bolehkah kita lakukan sujud tilawah secara tidak sempurna juga? Maka di situ dia tidak dimaafkan, sebab sujud tilawah ini di sini dia tidak lagi berada dalam solat, dia berada di luar solat, maka dia tidak boleh dimaafkan kerana dia ada satu perkara yang utama. Okey. Tadi dia dah ikut solat, sebab sujud tilawah itu berlaku mengikut perlakuan solat. Perlakuan solat dibenarkan jika solat itu solat sunat atas kenderaan untuk dilakukan secara tidak sempurna. Tapi oleh kerana dia ini tidak lakukan bersama dengan solat, dia dah jadi asing, maka dia kena ikut hukum sujud yang macam biasa. Okey. Dia tak boleh nak buat macam atas tunggangan. Mana dia tak semayang pun, tiba-tiba dia nak sujud tilawah macam biasa, tak boleh. Dia kena buat secara sempurna. Nasib tidak sah
nasab tidak sah dengan kesaksian wanita, tetapi jika menjadi saksi kelahiran, maka kesaksian nasab diterima. Perempuan dia tak boleh menjadi kesaksian dalam banyak hal, termasuk dalam nasab. Tapi andai kata dia saja yang menyambut kelahiran tersebut, maka dia diterima. Pembelian secara bersama beberapa barang tidak perlu ijab qabul bagi setiap sesuatu kecuali beli berasingan. Mana ijab qabul boleh dilakukan secara bulk, secara keseluruhan. Ada banyak benda yang kita bagi, tak perlu nak satu-satu tu aku jual gula, aku jual beras, aku jual, tak perlu, dia hanya sekali. Jadi sebab apa? Sebab dia mengikut. Jadi benda mengikut ni tak perlu nak terlalu ketat, dia boleh dikompromi. Tapi kalau jual berasingan memanglah kena akad. Itu ijab qabul itu, sebab dalam mazhab Syafi'i wajib ijab qabul tu. Okey. Cuma mutaakhirin mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib. Ulama yang mutaakhir mengatakan tidak wajib. Okey. Tidak sah jual pokok di atas tanah, tapi sah jika jual bersama dengan tanah. Okey. Tidak sah wakaf untuk diri sendiri. Jika wakaf untuk fakir, kemudian dia menjadi fakir, maka boleh terima manfaat. Wakaf untuk diri sendiri bagi yang mengatakannya tidak sah, maka dia tak bolehlah wakaf untuk diri dia sendiri. Tapi kalau dia wakaf untuk orang, dia wakaf untuk fakir miskin, lepas itu dia jadi miskin, dia boleh terima manfaat sebagai fakir miskin, sebab dia hanya mengikut saja di situ, dimaafkan. Tapi kalau dia pada awal lagi nak wakaf untuk diri dia, dalam mazhab Syafi'i tidak benarkan. Tapi kalau dia wakafkan untuk fakir miskin, tiba-tiba dia jadi miskin, dia boleh dapat manfaat. Okey, seterusnya ini kaedah tasarruful imami 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahah. Tindakan imam, iaitu pemerintah, ke atas rakyat terikat dengan kemaslahatan. Makna apa saja tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan rakyat mesti difikirkan, mesti ada kemaslahatan kepada rakyat. Okey, itu maksud dia. Contoh, kerajaan tidak boleh mengenakan cukai kepada rakyat kecuali terpaksa. Tak boleh. Dia nak buat ikut suka kecuali dia terpaksa sahaja. Sebab itu kalau kita ingat seorang ulama, nanti kita akan jumpa kata silap ulama ni, Izzuddin bin Abdul Salam. Izzuddin bin Abdul Salam ini seorang ulama yang terkenal mazhab Syafi'i, digelar sebagai sultanul ulama, sultan para ulama, wa ba'i'ul umara, dan penjual umara, iaitulah para amir, pemerintah lah pada masa itu. Beliau mendapat gelaran itu kerana dia sangat tegas dalam masalah cukai. Dia ini seorang ulama yang terkenal. Kalau tak silap, dia daripada Mesir, kemudian dia pergi ke Syam. Apabila sampai di Syam tu, dia seorang ulama yang sangat dihormati, yang sangat hebat lah. Maknanya pemerintah akan mengambil pandangannya terlebih dahulu. Untuk nak buat apa-apa, dia akan ambil pandangan ulama yang bernama Izzuddin bin Abdul Salam ini. Satu masa, pemerintah pada masa itu dia nak kenakan cukai kepada rakyat. Dia ada masalah krisis apa, dia nak cover dengan mengenakan cukai baru kepada rakyat. Bila ditanya kepada Izzuddin bin Abdul Salam ni tak setuju. Dia kata dia memang tidak setuju, tak boleh kenakan cukai kepada rakyat. Sebelum itu pemerintah nak kenakan cukai, kemudian tidak dibenarkan. Pemerintah kena jual harta dia dulu. Okey, dia menjual semua harta yang lebih-lebihan, yang banyak-banyak itu dijual dan diambil daripada wang tersebut dan dimasukkan dalam pemeliharaan negara, digunakan untuk rakyat. Tak cukup juga, maka dikenakan cukai. Jadi Izzuddin bin Salam tak setuju juga. Bila dia tak setuju, kerajaan nak buat juga, maka apa dia buat? Dia nak keluar daripada Syam. Dia siap-siap nak keluar daripada Syam. Rakyat dah bising, sebab rakyat sangat menghormati dia. Rakyat ikut dia, nak keluar daripada Syam tu, ikut dia. Jadi pemerintah, saya tak ingat siapa nama sultan pada masa itu, Malikus Saleh kalau tak silap, dia telah pergi jumpa dengan Izzuddin bin Salam, nak tarik balik.
Jadi sebab hebatnya kuasa ulama pada masa itu sampai pemerintah pergi jumpa Izzuddin bin Salam nak tarik balik kerana rakyat dah marah dah ni. Akibatnya bila dia pergi jumpa Izzuddin bin Salam kata apa? Dia kata sebelum nak kenalkan cukai ini kena jual semua pemerintah. Apa maksud jual pemerintah? Sebenarnya pemerintah pada masa itu sultan ni dia mengambil hamba-hamba untuk jadi hamba-hamba ni daripada Turki, daripada negara lain lah, yang dalam kalangan hamba ni mereka ni pandai mentadbir. Jadi status hamba mereka ni masih ada lagi. Masa mereka ini dilantik jadi ketua pelbagai lah dalam ketenteraan, dalam pemerintahan, dilantik sebagai ketua-ketua ini, kita sebagai amir ini, umarak ini. Tetapi status hamba sebenarnya ada, cuma mereka ini hidup dalam keadaan senang lah. Tapi status hamba ini masih ada. Jadi kata Izzuddin bin Salam, kena jual mereka itu dulu, jual mereka itu, dapat duit tu, duit itulah digunakan untuk negara, dijual dan dibebas, dan duit itu digunakan untuk pembenaran negara, untuk membantu rakyat. Tak boleh tu barulah kena cukai. Jadi maknanya cukai ini bukan senang-senang nak kenakan, dia adalah jalan terakhir dibenarkan. Bukan kata Islam tak benarkan langsung, tidak ada, tapi dia adalah jalan yang terakhir, bukan jalan yang awal. Kerajaan perlu mengambil kira kehendak majoriti rakyat selagi tidak melanggar naskah. Ini dikatakan maslahah tadi. Kerajaan tidak boleh mengenakan risiko tinggi terhadap wang tabungan rakyat. Tak boleh. KWSP tak boleh dikenakan, tidak boleh mengenakan risiko yang tinggi, tak boleh nak pergi melabur di tempat-tempat yang tak tahu untungnya, untung dan ruginya. Kerajaan tidak boleh mencetuskan kemudaratan pada rakyat, tak boleh. Kerajaan perlu mengambil kira maslahah mu'tabarah dan mursalah, tapi perlu mengelak daripada maslahah mulghah. Ini kalau kita belajar dalam usul fiqh kita fahamlah ada 3 jenis maslahah, iaitu maslahah mu'tabarah, makna maslahah yang ada hitam putih kebenaran daripada Al-Quran dan Sunnah. Masalah masalah tidak ada hitam putih sama ada benar ataupun tidak, tapi dia adalah maslahah. Sementara maslahah mulghah ini ialah maslahah yang bercanggah dengan nas Al-Quran. Itu memang tak boleh lah. Kerajaan nak imposkan riba sebagai contoh. Itu tak boleh, sebab itu bercanggah dengan nas. Okey. Al-hudud tusqatu bisyubhat. Hudud itu gugur dengan perkara-perkara yang syubhah, yang meragukan. Sabitan hukum jenayah hudud perlu digugurkan jika terdapat sebarang keraguan terhadap dakwaan tersebut dan menukarkan status hudud kepada ta'zir. Jadi hudud kalau ada benda yang meragukan pelaksanaannya, contohnya tak cukup bukti dan seumpamanya, maka dia kena gugur. Gugur tu bukan gugur terus, dia akan pindah kepada hukuman ta'zir. Tapi hudud tak boleh laksanakan kalau tidak confirm tentang bukti yang dikemukakan. Dalil idra'ul hudud bisyubhat, ini dalil yang jelas hadis Nabi SAW, hendaklah kamu hindari hudud itu dengan perkara-perkara yang meragukan. Idra'ul hudud 'anil muslimin, hendaklah kamu gugurkan hudud daripada orang Islam mastata'tum, selagi mana kamu mampu. Makna selagi mana ada ruang untuk tidak dikenakan hudud ke atas orang Islam. Mana kalau ada keraguan-keraguan yang sekecil pun, maka diambil kira. Fa in kana lahu makhrajun fakhallu sabilahu. Jika ada makhraj, jalan keluar, maka bebaskan dia. Khallu sabilahu. Fa innal imam, sesungguhnya seorang imam atau seorang pemerintah atau seorang hakim, la an yukhti'a fil afwi, jika dia tersilap dengan memaafkan, khairun min an yukhti'a fil uqubah, lebih baik daripada dia tersilap menghukum orang. Ini kaedah dalam penghakiman Islam. Seorang hakim tu, dia tersilap memaafkan orang lebih baik daripada dia tersilap menghukum orang. Okey. Sebab itu, kalaulah ada keraguan tentang pelaksanaan suatu hukuman hudud terhadap seorang itu, maka dia hendaklah hindarkannya. Tapi bukan hindar dilepaskan langsung, tak cukup bukti saja. Bukti ada tapi tak sampai maksimum yang boleh kena hudud. 4 orang saksi tak ada, cuma ada 3 orang saksi. Bukan lepas saja. Lepas hudud, tetapi dia boleh dikenakan hukuman ta'zir. Contoh, tidak dikenakan hukuman hudud kepada pencuri yang mencuri barangnya. Dia curi barang, tapi barang tu barang dia juga. Macam mana curi barang dia? Iaitulah mungkin orang tu pinjam barang dia.
kemudian dia tidak memulangkannya, dia pergi curi. Jadi itu tak boleh kenakan hudud kerana barangan milikannya itu memang adalah benda yang menggugurkan atau dianggap sebagai syubhat yang boleh menggugurkan hudud. Tidak dikenakan hukuman hudud yang melakukan hubungan seks dengan wanita yang disangka isterinya. Memanglah, sebab walaupun hukumnya salah, tetapi tak boleh dikenakan hukuman hudud kerana terbukti dia ini tersilap, kembar atau seumpamanya. Tidak dikenakan hukuman hudud bapa yang mencuri harta anaknya, sebab dia ada syubhah, ada keraguan dari sudut pemilikan. Sebab ada dalam hadis ada menyebutkan anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu adalah hak milik bapa kamu. Jadi oleh kerana itu maka bapa yang mencuri harta si anak tidak boleh kenakan hukuman hudud, tapi ingat boleh dikenakan hukuman ta'zir. Tidak dikenakan hukuman hudud bagi yang mencuri kerana terpaksa seperti miskin dan lapar. Ini jelaslah. Kaedah pecahan seterusnya, asyubhatu la tusqitu ta'zira wa tusqitu al-kafarata. Keraguan tidak menggugurkan ta'zir, tetapi boleh menggugurkan kafarah. Syubhat tidak menggugurkan ta'zir walaupun terlepas hukuman hudud, tetapi menggugurkan kafarah. Contoh dia apa? Kita lihat, melakukan jima' di siang hari Ramadan atau semasa ihram kerana terlupa tidak dikenakan kafarah. Ini sebab apa? Sebab terlupa. Melakukan jima' pada petang Ramadan dengan sangkaan sudah maghrib tidak dikenakan kafarah. Adamu isbatil hudud bil qiyas la bitawqif. Hudud tidak boleh disabitkan dengan kias, tapi tauqif kena dengan nas. Maksud dia apa? Untuk mensabitkan hukum ni Al-Quran, sunnah, ijma', kias dan dalil-dalil yang lain. Tapi dalam bab hudud tak boleh sabit dengan kias. Itu yang maksudkan. Dia kena dapat nas daripada Allah Ta'ala. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu ada nasnya. Az-zaniyatu az-zani waz-zaniyatu dan seumpamanya. Farjumuhumal batah. Ada hadis yang menyatakan mereka ni nak dirjam. Jadi mesti datang daripada tauqif, iaitu daripada nas, bukan daripada kias. Tak boleh kita saja nak kias. Kita nak contoh hudud menuduh orang berzina kena hukuman qazaf. Qazaf tu hudud lah. Menuduh orang berzina tanpa bukti, hukuman qazaf. Kemudian kita nak kias pula. Kita nak kata, okey, kalau macam itu kita buat kias. Kita kata menuduh orang mencuri, kita kenakan hukuman sama dengan qazaf. Kita kenakan qazaf. Sebab qazaf tu tuduh orang zina, ini tuduh orang mencuri. Kita buat hukum sama 80 rotan, tak boleh. Sebab dia tak boleh berdasarkan kias. Dia kena berdasarkan kepada nas. Contoh, peliwat tidak boleh dikenakan hukuman zina kerana tiada nas menyatakan sedemikian. Tidak boleh dikiaskan pada zina. Ini menurut mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi, kalau peliwat dia tak sama dengan zina. Dia kena hukuman ta'zir. Dia tak boleh kenakan hukuman zina. Mana kalau hukuman zina, muhsan, dia kena gerjan sampai mati. Kalau tidak muhsan, dia kena sebat 100 rotan. Jadi maknanya dalam mazhab Hanafi, dia tak boleh samakan liwat. Sebab nas kata bab zina, bukan liwat. إذا اجتمع أمران من جنس واحد متفق المقصد دخل أحدهما في الآخر غالبا. Jika berkumpul dua perkara yang sama jenis dan objektifnya, maka salah satu daripadanya yang dominan sudah memadai. Makna ada dua benda, motif dia sama, maka dikira hukumnya sama. Itu makna lebih kurang macam itu. Kita lihat contoh baru kita faham. Jika berkumpul hadas kecil dan hadas besar, memadai angkat hadas besar. Satu besar, satu dominan, satu kecil, satu besar. Jadi hadas kecil, hadas besar. Bila terangkatnya hadas besar, automatik hadas kecil akan terangkat. Sebab motif dia sama. Kenapa kita nak mengangkat hadas besar? Kerana kita nak semayang. Kerana kita nak baca Quran. Kerana kita nak berada dalam suci. Begitu juga dengan hadas kecil. Kita kenapa nak angkat hadas kecil, kenapa nak berwuduk? Kerana kita nak semayang, kita nak baca Quran dan seumpamanya. Maka oleh kerana dua-dua ini mempunyai matlamat yang sama, satu besar, satu kecil, bila buat yang besar, yang kecil akan terangkum sekali. Jika wujud dua hadas besar, maka memadai niat angkat hadas satu saja. Kalau kita dua kali mimpi sebagai contoh, kan, tak mandi lagi, tidur mimpi pula, maka memadai dengan satu saja.
Jima' berapa kali wajib mandi sekali saja. Ini pun jelas. Khazaf beberapa kali dikenakan satu hukuman saja sebab dia ni benda yang sama, motifnya sama. Jika tunai nazar tawaf ketika masuk Masjidil Haram, ia mencakupi tawaf qudum. Mana kita sekarang ni nazar nak tawaf. Jadi adakah tawaf qudum telah dikira dengan kita melakukan nazar bila kita sampai ke Masjidil Haram tu, kita buat tawaf nazar, maka tawaf qudum akan include sekali, masuk secara automatik. Sebab dia punya matlamat dia adalah sama. Puasa qada mencakupi puasa Syawal jika diniatkan. Kalau kita niat aku puasa ni qada dan diberlakukan pada bulan Syawal 6 hari pula, maka tunailah apa juga puasa sunat 6 Syawal itu. Tapi lebih afdal dibezakan, dipisahkan, buat qada dan juga buat 6 Syawal secara berasingan. Pengecualian, 2 jima' semasa ihram dikenakan 2 kafarah. Ini kalau ini dikecualikan. Kalau ihram 2 kali jima', dia kena 2 kali kafarah. Pembunuhan sengaja dan tak sengaja dikenakan hukuman berasingan. Dia tak dilaksanakan secara serentak lah. Last kali barulah dia akan dibunuh. Tapi dia membunuh seorang itu tak sengaja. Tak sabit lagi kesalahan, tak bawa lagi mahkamah, dia bunuh seorang lagi pula dengan sengaja. Maka pada masa itu dilaksanakan hukuman tidak sengaja, kemudian barulah dia dilaksanakan hukuman qisas. Katalah dia kena bayar 100 ekor unta. Maka dia kena bayar 100 ekor unta tu. Kemudian atau puasa 2 bulan. Dia kena puasa 2 bulan tu. Lepas selesai puasa 2 bulan tu, barulah dia dikenakan hukuman bunuh sebab dia juga terlibat dengan pembunuhan secara tidak sengaja. Okey, habis slide ni kita akan berhenti untuk berehat. I'malul kalami aula min ihmalihi. Mempraktikkan suatu kalam lebih baik daripada meminggirkannya. Apa ni maknanya? Satu kalam itu, bila kita bercakap, dia ada kesan hukum. Kita cakap ni ada kesan hukum dia. Kalau kita kata demi Allah aku nak berpuasa esok, dia ada kesan hukum dia. Kesan hukum dia iaitulah wajiblah puasa sebab kita dah kata demi Allah, dia dah jadi nazar. Begitu juga apa-apa yang kita ucapkan itu dia akan memberi kesan. Ijab qabul. Itu ada kesan. Aku jual kepada kamu barang ini, aku terima. Maka itu ada kesan hukumnya. Jadi bila kita melihat perkataan begitu dia punya kesannya, maka jika wujud satu perkataan itu, kita melaksanakan kesannya itu lebih baik daripada kita mengabaikannya. Kita lihat contoh baru fahamlah, sebab baca kaedah ni tak faham melainkan dengan contoh. Contoh, mempraktikkan doa ini bagi hadis. Mempraktikkan 2 hadis yang bertentangan secara zahir lebih baik daripada menggunakan salah satu dan meminggirkan yang lain. Ini kalau kita guna ihmal kalam, ihmal ini boleh diaplikasikan pada percakapan biasa. Kalau tak silap ada contoh. Ada nanti. Dan juga boleh juga diaplikasikan pada nas. Itu hadis sebagai contoh. Jadi dia kata ada 2 hadis. 2 hadis ini bertentangan. Kita mengamalkan kedua-duanya lebih baik daripada kita meminggirkan salah satu. Contoh aja, minum berdiri dan atau duduk. Ada hadis cerita Nabi minum berdiri. Banyak hadis juga menceritakan Nabi duduk. Macam mana ni? Nak kata bolehkah tak boleh minum berdiri? Okey. Jadi satu hadis kata Nabi pernah minum berdiri. Satu hadis kata Nabi duduk. Macam mana kita nak i'malul kalam, kita nak cuba menggunakan dua-dua kalam ini, mempraktikkan, bukan mempraktikkan, kita cuba nak kita kata menggunakannya dalam menentukan hukum. Dua-dua sekali. Lebih baik daripada kita ambil satu. Sebab dua-dua hadis. Okey, jadi ulama kata sebenarnya makan duduk itu sunnah. Makan berdiri itu harus. Sebab apa Nabi pernah makan berdiri? Nak menunjukkan bahawa dia adalah harus. Sebab itu Nabi buat.
Nabi buat juga tu bukan nak menunjuk dia sunat. Nabi buat itu nak menunjukkan bahawa dia adalah harus. Tapi yang sunatnya adalah duduk. Jadi kalau kita makan berdiri harus saja. Jangan nak kata kat orang makan berdiri atau seumpama. Yang tak bolehnya ialah makan berjalan itu memang tak boleh langsung. Makan berdiri boleh. Makan duduk sunat. Jadi sekali-sekala tu kita nak buat tak jadi masalah kerana dia harus. Okey. Jadi bila kita buat begitu, bermakna dua-dua dalil ni kita pakai. Kita tafsirkan yang kata makan berdiri itu ialah dia adalah hukum harus. Sebab apa yang Nabi buat itu sama ada harus, sama ada sunnah, sama ada wajib. Itu je. Dia tak akan jadi makruh, tak akan jadi haram. Maka kita tafsirkan hadis yang kata Nabi makan berdiri itu merujuk kepada boleh, harus. Yang duduk itu yang sebaiknya, itulah sunnah. Tapi tak wajib. Okey. Yang kedua, kecil berdiri dan juga kecil duduk. Orang kata kecil berdiri ni tak boleh. Tapi dia bukan haram. Cuma yang afdalnya adalah duduk. Kerana ada hadis pun yang menceritakan Nabi pernah kecil berdiri. Diceritakan ada seorang sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Dia menyatakan kuntu ma'an Nabi SAW. Aku bersama Nabi SAW. Fantaha ila subatati qaum. Kemudian sampai dia jalan sama Nabi, tiba-tiba sampai ke satu tempat yang dibuang batu bata, sampah dan seumpamanya di satu tempat. Fabala qa'iman, lalu Nabi SAW berdiri, kencing berdiri. Fatanahaitu faqala udnuhu fadanautu hatta, lalu bila tengok Nabi kencing berdiri itu, maka dia pun nak mengelaklah, nak lari dah. Nabi kata mari dekat. Sebab apa? Supaya dia dapat melindung daripada orang lain lah, supaya tak nampak. Fadanautu hatta qumtu inda aqibaihi fatawadda'a famasaha ala khuffaihi. Jadi apa, Nabi suruh dia mari dekat sebab nak hadang daripada pandangan orang. Tapi dalam hadis itu yang apa kita nak nyatakan bahawa Nabi SAW kecil berdiri. Tapi kecil berdiri itu nak menunjukkan bahawa dia adalah benda yang okey. Satu lagi hadis menyatakan tak boleh kecil berdiri. Hadis ni kata Nabi pernah kecil berdiri. So macam mana kita nak taufik, nak harmonikan antara dua hadis ni? Okey, jadi ulama mengatakan bahawa Nabi kecil berdiri itu kerana ada keperluan ketika itu. Kerana adalah keperluan itu, sebab Nabi pergi ke tempat yang sebegitu, mungkin nak duduk jadi masalah, Nabi kecil berdiri. Tetapi dalam keadaan biasa tak boleh kecil berdiri. Jadi hadis yang satu lagi itu bolehlah kita amal secara bersekali. Maknanya, maksud diamalkan secara bersekali, kita memahaminya secara bersekali. Tak boleh kecil berdiri kecuali dalam keadaan seorang itu terpaksa kecil berdiri. Itu tidak disunatkan untuk kecil makruh. Tapi kalau dia ada keperluan untuk kecil berdiri, misal kata kalau dia duduk menyebabkan sukar, tempat sempit, ataupun dia pakai seluar kalau duduk susah dan seumpamanya, tak ada tempat untuk dia nak kecil duduk, dia kena berdiri, ataupun dia ada penyakit yang tak boleh duduk, maka dia bolehlah kecil berdiri. Jadi bila kita buat begitu, bermakna kita cuba mengamalkan dua hadis. Cuma kita mentafsirkan hadis yang kata Nabi kecil berdiri itu ialah ketika ada keperluan. Ada keperluan yang menyebabkan kecil berdiri. Tapi kalau dalam keadaan biasa tak boleh lah, berdasarkan pada hadis satu lagi. Okey. Baca basmalah secara jahar, sir dalam solat ini pun khilaf dalam kalangan ulama kerana ada hadis yang berbeza. Maka ulama yang cuba aplikasi, cuba mengharmonikan ini, mereka mengatakan jahar tu ketika mana, sir itu ketika mana. Okey, baca basmalah secara jahar dan sir, mereka cuba mentafsirkan berdasarkan kepada keadaan yang boleh mengharmonikan dua pandangan ini. Baca tidak baca qunut dalam solat subuh. Bagi mazhab yang kata tak baca qunut dalam solat subuh, mereka kata bahawa yang dibaca itu hanyalah untuk melaknat kepada kan dalam kisah hadis tentang solat subuh itu, mereka kata hanya khusus kepada Nabi untuk melaknat Zakwan ke, kalau tak silap. Mereka kata jadi
hadis yang kata begitu itu merujuk kepada situasi begitu. Itu bagi mazhab yang tidak pakai kunut subuh lah. Jadi mereka bukan bermakna bila mereka tolak, mereka menolak semua hadis. Tidak, bukan mereka menolak hujah. Tapi mereka mentafsirkannya berdasarkan kepada pandangan mereka yang mana mereka cuba mengharmonikan dua itu. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan kunut itu sunat. Berwuduk tidak selepas menyentuh kemaluan itu juga. Bagi yang mengatakan wajib wuduk, okey dia pakai hadis tu. Bagi yang mengatakan tak wajib bagi yang mengatakan tak wajib wuduk, dia pakai hadis yang mengatakan bahawa ada sahabat bila semayang dia pegang kemaluannya dan dia tak batal semayang dia. Tapi bagi yang mengatakan bahawa dia batal semayang, bukan dia tolak hadis tu. Dia kata, oh betul dalam hadis itu ada disebutkan begitu, cuma masa dia sentuh itu dia berpakaian, jadi dia tidak menyentuh secara langsung. Jadi tafsiran yang begitu dia cuba mengharmonikan kedua-dua hadis. Ada hadis yang kata batal, ada hadis yang kata tak batal. Yang kata tak batal itu dia kata itu bermaksud sentuh berlapik. Jadi bermakna dia cuba mengaplikasikan kedua-dua hadis yang bertentangan tersebut. Yang seterusnya, bersumpah tidak makan daripada pohon kelapa walaupun biasanya merujuk pada buah. Jika daun dan bunganya dimakan sekali, maka dikira melanggar sumpah. Ini rujuk kepada uruf lah. Mana dia kata tak makan daripada pohon kelapa. Kalaulah jenis kalau kelapa itu hanya dimakan buah saja, dia makan yang lain tak apalah. Tapi kalau biasanya bila sebut begitu dia merujuk juga pada buah, maka dikira melanggar sumpah itu. Jadi ini macam mana nak tentu? Berdasarkan kepada uruf, berdasarkan kepada adat kebiasaan pada masa itu. Bersumpah tidak makan daripada periuk ini, ia termasuk apa-apa ada dalam periuk tersebut pada bila-bila masa, walaupun semasa bersumpah ada makanan tertentu sahaja. Dia kata aku tak akan makan daripada periuk ini, ada nasi dalam periuk itu atau ada gulai dalam periuk itu. Jadi kita cuba mengamalkan kalam dia sebaik mungkin, makna dia nisbahkan kepada periuk. Jadi apa sahaja yang ada dalam periuk itu dia tak makan. Bukan kita kata oh nasi saja sebab masa tu ada nasi, atau gulai saja maka gulai saja dia tak boleh makan, yang lain boleh makan. Kalau kita tafsirkan begitu, bermakna kita telah membuang perkataan periuk daripada kalam itu. Itu yang dikatakan mengamalkan kalam itu sepenuhnya itu ada lebih baik daripada kita mengihmal, kita membuangnya atau kita mengabaikan kalam tersebut. Maksudnya kalau kita buang, kita kata maksud dia itu ialah merujuk kepada apa yang ada dalam periuk, bermakna perkataan periuk itu sudah lagi tidak relevan di situ. Jadi ini agak sukar sikit lah untuk memahami kaedah ini. Cuma kalau kita lihat pada hadis tadi tu, kita nampak lebih jelas lah. Macam hadis minum berdiri, kencing berdiri itu jelas untuk kita tasawur kaedah ini, yang mana dia kata mengamalkan kalam itu lebih utama daripada mengabaikannya. Jadi kalau kita dalam kes ini ada dua hadis, dua kalam. Satu hadis kata Nabi minum berdiri, satu hadis menyatakan Nabi minum duduk. Kalau kita kata tak boleh berdiri makruh, bermakna kita telah menolak hadis tersebut. Kita telah mengabaikan hadis tersebut. Jadi kita nak mengamalkan juga hadis tersebut, nak menjadikan dia sebagai sumber rujukan juga. Kita kata sebenarnya hadis itu memang ada, memang diterima, tetapi dia bermaksud ia adalah perkara yang harus saja Nabi melakukannya, bukan perkara sunat. Satu hadis lagi dia menunjukkan sunat. Maka kita mengamalkan kedua-dua hadis itu. Kita tidak mengenepikan mana-mana hadis dalam beristimbat. Mana kita kata minum berdiri dibenarkan berdasarkan hadis A, kerana Nabi pernah minum berdiri. Minum duduk adalah disunatkan kerana berdasarkan kepada hadis B. Jadi bermakna kita mengamalkan kedua-dua hadis tersebut dan kita tidak menepikan mana-mana hadis tersebut. Banding kalau kita kata makruh minum berdiri. Kalau kita kata makruh minum berdiri, bermakna kita telah mengenepikan hadis A, sebab Nabi tak buat benda makruh. Jadi itulah cara kita mengihmalkan dua kalam itu. Lebih baik kita mengihmalkan atau kita mengabaikan kedua-duanya atau salah satu daripada kedua-duanya. Wallahu ta'ala alam. So kita 10, 20, 15. Ada soalan? Ustaz. Ya. Ini sikit, kalau kita dah berwuduk kan,
dan kita kita bersihkan anak yang ni lah, najis lah. Macam mana? Kita dah berwuduk. Okey, kita berwuduk. Kita bersihkan kemaluan anak lah, anak punya najis. Okey, anak kecil. Okey. Berwuduk, adakah batal wuduk kita tu, Ustaz? Kita sentuh tak? Alah, kita bersihkan najis dia. Tak, kita sentuh tak kemaluan dia? Sentuh lah. Sentuh. Sentuh batal lah. Walaupun ni kemaluan ni secara umumnya semua kemaluan lah. Ya. Kemaluan kita ataupun kemaluan orang memang semua termasuk. Oh, okey. Batal. Baik. Terima kasih. Okey. Soalan suspek tu dia najis dengan kemaluan tu lain tu. Jangan bersih najis lain, bersih kemaluan lain. Tak, dia kata sentuh. Dia kata sentuh kemaluan. Kalau sentuh kemaluan memang batal kan? Itu kemaluan batal lah. Tak tahu kau Ana salah faham. Betulkah itu yang dimasukkan? Ya. Katalah, Ana basuh ada haji dia dan Ana sentuh kemaluannya. Ya. Batal lah. Dan sentuh dengan tapak tangan, bukan belakang tangan. Atau tepi tangan. Ni celah-celah ni tak apa. Tapak tangan sentuh. Batal lah. Okey. Jadi jangan sentuh ataupun kita guna belakang tangan atau kita pakai glove atau pakai kain lapik, tak ada masalah lah. Oh, okey. Kalau sekadar basuh saja kita cerok, dia kencing kan. Kita tak ada masalah, tak batal. Sebab dia tak termasuk dalam perkara yang membatalkan solat, yang membatalkan wuduk ini menyentuh kemaluan. Kulit kemaluan lah. Okey. Kemaluan pun kita ingat, kalau punggung tu yang tepi ni, yang bulat tu, itu tak batal. Yang tak bolehnya ialah kawasan yang bila dia duduk tu dia terbuka, maknanya di kawasan gelang dia tu. Itu tak boleh, dalam kawasan yang biasa kena najis lah. Kalau tepi tu tak ada masalah. Itu yang katakan punggung, bukan kata tepi tu tak boleh. Yang tak boleh dalam tu. Kalau yang depan tu tak boleh lah. Okey. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, so kita 20, kita berhenti 15 minit, 10.35 insya-Allah kita sambung balik. Sementara tu bagi yang mungkin hadir kemudian sila isi kehadiran lah. Kalau dah masuk untuk hari ni tak payah. Okey. So kita akan berhenti sekejap. Saya tutup record ni dulu. Nanti tolong ingatkan saya, takut saya terlupa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali semula pada 10.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita yang seterusnya ialah Al-Kharaju Bid-Dhaman, iaitu hasil berdasarkan jaminan. Kharaj iaitulah apa yang kita perolehi. Kharaja ni keluar, makna hasil yang kita perolehi daripada sesuatu itu bid-dhaman, diimbangi dengan dhaman ni iaitulah ganti rugi yang dipertanggungjawabkan ke atas kita. Makna kita perlu jamin lah. Makna apa yang kita perolehi itu adalah imbangan kepada apa tanggungjawab kita ke atasnya, itulah dengan kita menjamin ataupun membayar ganti rugi jika berlaku kerosakan atau kemusnahan. Kita lihat contoh, baru faham insya-Allah. Okey, ini sumber dia iaitu hadis Nabi SAW. Ada yang menyebutkan al-kharaju bid-dhaman, iaitulah satu hadis menceritakan. Saya baca hadis yang lebih panjang yang menyebut al-kharaju bid-dhaman ini supaya kita dapat gambaran.
An Aisyah, diriwayatkan daripada Aisyah, anna rajulan, menceritakan ada seorang lelaki ishtara abdan, membeli seorang hamba. Jadi seorang lelaki ni dia membeli seorang hamba, fastaghallahu, lalu dia menggunalah hamba itu. Mana dia menyuruh dia buat kerja rumah dan seumpamanya. Summa wajada bi aiban, kemudian dia mendapati pada hamba itu ada kecacatan, ada aib. Ada aib ni maksudnya keaiban ni, contohnya kalaulah hamba itu dikatakan hamba itu kuat buat kerja, kuat bekerja, tiba-tiba hamba tu rupanya tak kuat bekerja. Ataupun dia kata masa jual itu hamba itu ialah hamba yang pandai menulis, tiba-tiba hamba tu tak pandai tulis. Dia baru dapati kecacatan itu selepas dia guna. Faraddahu, lalu dia pun radda. Bila dah ada keaiban, kita dah belajar sebelum ini, khiyar aib, makna dia boleh mengembalikan hamba itu. Dia membeli atas dasar hamba itu hamba yang kuat, boleh buat kerja. Bila dia guna 1 minggu, tiba-tiba dapati hamba ni tak kuat pun. Maka faraddahu, dia pun mengembalikan hamba itu untuk nak claim balik bayaran. Faqala ya Rasulullah, maka orang yang menjual itu mengadu kepada Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, innahu qad istaghalla ulami, dia sebenarnya telah menggunakan hambaku. Makna katalah dia beli hamba itu, dia jual hamba itu 1,000. Dia dah guna 1 minggu. Kemudian dia dapati ada keaiban, iaitu hamba itu tak sebagaimana yang dijanji. Lalu dia mengembalikan hamba tersebut, aku bagilah 1,000. Tapi orang yang jual hamba itu tak puas hati. Dia kata sebenarnya dia dah guna hamba tu. Masa dia guna hamba tu untuk buat kerja, dia mungkin dah dapat keuntungan. Maknanya dia buat kerja, dia suruh hamba itu untuk tebang pokok sebagai contoh. Jadi dah banyak batang pokok 1 minggu tu, dia dah untung dengan dia menjadikan hamba itu untuk mengambil upah tebang pokok. 1 pokok RM10 kata-kata. Jadi 100 pokok dah RM1,000 dah, dia kata. Jadi dia kata tak adil lah. Soalan begitu. Sedangkan dia kembalikan hamba itu padaku, dia dapat balik full payment yang dia telah dibayar 1,000 tadi. Sedangkan 1 minggu itu dia telah guna hamba tersebut. Cuma aku tak ada masalah, dia kata aku dia kembalikan sebab ada keaiban itu tak ada masalah. Cuma aku persoalkan lebih kurang, dia kata aku persoalkan ialah kenapa 1,000 yang dia masa 1 minggu yang dia guna itu aku tak dapat apa-apa. Okey. Sedangkan masa tu kalau dia duduk dengan aku, mungkin aku dapat juga keuntungan. Lebih kurang macam itulah. Maka Nabi kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-kharaju bid-dhaman. Kharaj ini sesuatu yang peroleh itu adalah imbangan kepada dhaman. Dhaman ni maksud dia apa? Ganti rugi. Yang semasa hamba itu berada di tangan pembeli, segala ganti rugi dipertanggungjawab ke atas pembeli hamba tersebut. Katalah hamba itu buat satu benda merosakkan harta orang. Jadi tuan pembeli hamba tadi dia kena ganti rugi. Dia yang dipertanggungjawabkan. Penjual ni dah tak ada apa-apa tanggungan lagi. Yang nak kena bayar ganti rugi apa yang dilakukan oleh hamba itu ialah pembeli tadi. Jadi sebab itu dia Nabi kata apa yang dia peroleh itu adil lah, sebab dia juga menanggung dhaman. Dia juga menanggung ganti rugi atau jaminan terhadap apa yang akan dilakukan oleh hamba itu semasa berada di tangannya. Jadi fair, adil. Jadi dia kata, jadi seolah macam Nabi kata tak payah nak tuntut apa-apa yang digunakan oleh pembeli hamba itu terhadap hamba itu semasa 1 minggu itu, kerana semasa itu dia dapat peroleh berdasarkan kepada pada masa yang sama dia juga menanggung dhaman, iaitulah ganti rugi atau jaminan jika apa-apa berlaku yang disebabkan oleh hamba tersebut, maka dia kena ganti rugi. Jadi Islam ni dia adil. Maknanya dia tidak terus menyahut dakwaan ataupun yang dakwaan yang dinyatakan oleh penjual tersebut. Makna dia kata sepatutnya dia kena bayar juga supaya dia guna, tapi Nabi melihat jauh daripada itu berdasarkan kepada wahyu. Nabi dapati bahawa sebenarnya orang yang menggunakan hamba itu semasa dia memiliki hamba tersebut, sebenarnya dia datang package sekali. Bukan hanya dia dapat untung, dia juga dapat
kerugian kalau hamba itu merosakkan barang orang lain. Jadi sebab itu dikatakan al-kharaju bid-dhaman, makna apa yang kita perolehi itu mesti ada di sana risiko yang kita tanggung sekali. Atas dunia ni tak ada benda yang kita dapat tanpa risiko. Mesti ada risiko. Kita bisnes. Sebab apa kita dapat untung? Sebab kita ada risiko. Kalau kita rugi, sekian-sekian. Ada benda kita korban. Dia tak ada benda yang free-free dapat. Dia tak ada benda, dia mesti ada di sebalik itu risiko yang diperoleh. Maka untuk mengimbangi risiko itu, wajarlah dia mendapat keuntungan dari situ. Okey. Itu hadis yang disebut oleh Al-Kharaju bid-dhaman. Okey, sekarang aplikasi kepada kaedah Al-Kharaju bid-dhaman, seorang membeli mesin basuh, kemudian didapati cacat atau rosak, maka ia berhak mendapat refund dan segala manfaat daripada mesin basuh tersebut, daripada mesin tersebut adalah miliknya. Maknanya begini. Dia dah beli mesin basuh 1 minggu ataupun 2 minggu. Tiba-tiba dia dah guna mesin basuh, hari-hari guna. Tiba-tiba dia dapati mesin itu ada kecacatan, ada rosak, ada benda yang tak betul lah. Jadi dia mengembalikannya kepada penjual. Katalah mesin dia beli 1,000, dia akan dapat 1,000 tu. Yang dia guna semasa penggunaan itu tak perlu dia nak bayar kepada penjual tersebut. Sebab pada masa itu, dia dah hak milik dia. Kalau dia sengaja merosakkan atau anak dia merosakkan mesin tersebut, dia yang tanggung. Jadi sesuai lah dengan jaminan ataupun risiko yang diterima itu dengan keuntungan yang diperoleh daripada situ. Okey. Seseorang tertipu dengan pembelian kambing susuan yang ditahan perahan susunya. Maksudnya, tahan susu ni begini. Orang jual lembu susuan, nak bagi nampak susu banyak. Cara menipunya zaman dulu ni, dia ikat kantung susu dia itu supaya susu dia tertahan. Jadi bila susu tertahan, bila nak jual dia buka kantung tu nampak susu banyak. Itu maksud dia. Jadi bila dia jual kambing susuan yang mana dia tahan, yang dinamakan masyarakat tasriyah itu, maka dia boleh mengembalikan untuk mendapatkan refund. Tetapi dia tidak perlu mengulangkan atau membayar harga susu yang telah diminum. Jadi tak perlu dia nak serah kering susu. Sebab masa lembu itu, kambing itu berada di tangannya, dia ada risiko-risiko yang dia kena tanggung. Dhaman yang dia kena tanggung. Contohnya kambing tu pergi makan harta orang, dia lepas dan seumpamanya, maka dia kena tanggung. Maka sesuailah dia dapat juga untung di situ. Pemilik syarikat wujuh yang mensyaratkan aset di syarikat dibahagi sama rata tetapi mensyaratkan keuntungan tidak mengikut rasio aset, maka tidak sah syarat tersebut. Okey. Pemilik syarikat wujuh yang mensyaratkan aset syarikat dibahagi sama rata tetapi mensyaratkan keuntungan tidak mengikut rasio aset. Okey. Kita bersyarikat. Bila kita bersyarikat ni, bila kita bersyarikat, aset yang kita syaratkan mesti sama rata. Syarikat wujuh ni sekejap saya nak confirm balik. Syarikat wujuh ni apa maksud dia? Okey, syarikat wujuh ialah syarikat tanpa modal, iaitu syarikat yang menggunakan perkhidmatan. Contohnya, dia masing-masing tidak keluarkan modal. Okey. Syarikat wujuh, dia dikatakan wujuh ini ialah makna mereka ini ada kemahiran tetapi mereka tidak menyumbang modal. Sepatutnya mereka bahagi sama rata sebab risiko mereka sama rata. Yang itu dikatakan masyarakat aset di syarikat dibahagi sama rata. Aset syarikat mereka bagi sama rata tetapi keuntungan tak sama rata.
Maknanya kalaulah masing-masing itu dia mempunyai kepakaran masing-masing untuk tubuh satu syarikat. Seorang dia pakai marketing, seorang dia pakai apa lagi? Pakai buat produk. Seorang lagi dia pakai apa-apalah kepakaran yang apa tak pengurusan dan semua ada kepakaran masing-masing. Jadi kepakaran itu jika disumbang dengan sama rata, sepatutnya dapat keuntungan sama rata. Sebab apa? Sebab kita pakai kaedah tadi, al-kharaju bid-dhaman. Mana apa yang usaha yang kita lakukan, di sebalik usaha itu kita mesti dapat dengan yang setimpal dengannya. Oleh kerana sama, sepatutnya dapat sama, tapi ratio atau nisbah itu tidak mengikut begitu, tidak mengikut keuntungan itu tidak mengikut nisbah aset yang ada yang disumbangkan oleh mereka itu. Maka pada masa itu dia tak boleh. Sebab apa? Sebab ada orang yang dapat untung di atas usaha orang lain. Itu tak boleh. Sebab apa dia dapat 70%, ini dapat 20%, ini 30%. Sedangkan sama-sama sumbang. Dia bermakna dia telah melanggar al-kharaj bidhaman, maknanya dia telah memperoleh keuntungan bukan atas risiko yang dia terima, bukan atas usaha yang dilakukan, sebaliknya di situ dia telah mengambil usaha orang lain. Sepatutnya dia dapat sama kerana sumbangannya adalah sama. Yang satu lagi kaedah yang hampir sama dengan ni, al-ghurmu bil ghunmi, pembayaran berdasarkan faedah yang didapati. Okey. Siapa yang peroleh manfaat atau faedah atau sesuatu barangan perlu menanggung atau memberi pampasan. Dia lebih kurang macam tadi jugalah. Rakan kongsi perlu tanggung bersama pengurusan harta kongsi mengikut kadar bahagian masing-masing. Kalau kadar dia tak sama, 60-40, maka mestilah mereka itu menanggung berdasarkan kadar tersebut. Kalau macam syarikat wujuh tadi sama, mesti tanggung yang sama. Lebih kurang je. Pemilik kediaman perlu menanggung segala kos pengurusan kediaman tersebut. Sebab dia dapat untung. Jadi dia, bila dia nak menyewa rumah kepada orang, sepatutnya apa kerosakan yang bukan disebabkan oleh penyewa, dia yang kena tanggung. Sebab apa? Sebab dia akan memperolehi keuntungan daripada sewaan rumah. Kata rumah dia sewa 1,000. 1,000 itu dengan apa? Dengan syarat semuanya dah lengkap. Semuanya elok. Bila ada yang rosak, bukan disebabkan oleh pembeli, tapi oleh kerana kesilapan teknikal atau kerana usia dah panjang, dia kena baikilah sebab dia nak dapat 1,000 tadi tu. Dia imbangi dengan apa yang dikeluar itu, diimbangi dengan apa yang akan diperolehi nanti. Kalaulah yang menanggung itu pula ialah penyewa, tak adil. Dia dah bayar 1,000. Kemudian dia kena top up pula 200 untuk baiki bumbung rumahnya. Tak boleh. Itu bukan kesalahan dia. Jadi dia orang itu akan dapat RM200 lebih, orang menyewa itu dapat RM200 lebih atas usaha orang lain. Itu lebih kurang. Walaupun dia bayar 1,000 tapi bumbung tu harga 200. Kos pemulangan barang pinjaman adalah tanggungjawab peminjam. Sebab dia yang boleh keuntungan. Dia pinjam kereta, tiba-tiba dia pinjam kereta, bawa kereta entah ke mana-mana, tiba-tiba nak bawa balik, nak kembalikan, dia minta duit minyak. Mana boleh? Sebab dia ada dapat keuntungan daripada kereta itu. Baitul Mal perlu menanggung nafkah laqit kerana harta laqit akan diserahkan pada Baitul Mal nanti. Laqit ni ialah barang yang tercicir, atau barang yang tertinggal, atau barang yang yang kita jumpa tepi jalan sebenarnya. Katalah kita berjalan jumpa jam yang berharga RM1,000 sebagai contoh. Itu nama dia laqit. Jadi laqit ini hendaklah kita kalau ikut kaedah dia, kita cuba cari orang dululah siapa yang berdekatan itu yang memiliki jam tersebut. Dia ada kaedah-kaedah dia. Kalau tak boleh, kita akan serah kepada, kalau di Baitul Mal dia ada bahagian luqatah dia, iaitu bahagian untuk kita menyerah barang yang tercicir ni, yang tak tahu siapa pemilik ni. Jadi kalau barang itu dalam bentuk yang perlu ada kos maintenance sebagai contoh, kos penyelenggaraan dan seumpamanya, maka Baitul Mal kena
kena tanggung lah. Sebab kalau nanti dia tak jumpa orang yang mempunyai pemilik barang itu tak claim balik barang itu, harta itu akan jadi hak milik Baitul Mal. Jadi sesuailah dia menanggungnya, kerana akhirnya harta itu akan menjadi hak milik Baitul Mal. Penerima gadai perlu jamin barang gadaian. Penerima gadaian perlu jamin barang gadaian. Maknanya semasa barang gadaian itu berada di tangan dia, dia perlu jamin lah. Kalau hilang, dia kena ganti. Katalah saya berhutang dengan seorang RM1,000. Sebagai gadainya saya letak satu barang yang berharga RM1,000. Dia kena jamin. Maksud dia jamin itu doman atas dia. Maksudnya kalaulah barang itu rosak, barang itu dicuri dan seumpamanya, maka menjadi kalau dia tak jaga betul-betul dan seumpamanya, maka itu adalah menjadi jaminan kata dia kena bayar ganti rugi. Sebab dia dapat manfaat. Manfaat macam mana tu? Bukan manfaat dia tak semestinya menggunakan barang itu. Manfaat iaitulah bila dia bagi hutang kepada orang, orang bagi harta barang gadaian, manfaatnya ialah dia dapat keselamatan dari sudut apa yang diberi hutang. Makna dia bagi hutang kepada orang, dia dapat barang itu secure, selamatlah hutang dia. Kalau orang tu tak bayar, nanti dia akan ada barang tu, dia boleh jual, dia boleh dia boleh dapatkan duit daripada itu yang selebihnya bagi kepada penghutang. Jadi itu oleh kerana itu dia ada keuntungan dari sudut itu. Bukan maksud keuntungan menggunakannya, keuntungan di sebalik gadaian itu iaitu menjamin hutangnya, maka dia perlu bertanggungjawab. Al-jawazu syar'i yunafi ad-dhaman. Pengharusan syarak menafikan bayaran kerugian. Dhaman ni macam saya sebut tadi. Dhaman ni ialah ganti rugi yang perlu dibayar kalau ada apa-apa. Jadi oleh kerana dia dah lulus dari syarak, patuh syariah, jawaz syar'i mana harus, maka di situ dia sebenarnya tak perlu lagi dhaman. Apa maksud dia di sini? Maksud dia, kita lihat contoh supaya kita boleh faham. Keharusan anggota penyelamat memecahkan pintu atau tingkap atau cermin untuk selamatkan mangsa tanpa sebarang papasan. Okey. Tadi dia kata sesuatu yang harus syarak itu tak perlu dia bayar ganti rugi. Maksudnya begini. Memecahkan tingkap, orang kena bayar ganti rugi sebab dia pecah. Tapi ni dia pecahkan bomba, pecahkan untuk nak selamat orang. Harus atau harus dia mecahkan pintu atau cermin rumah orang untuk nak selamatkan? Harus. Bahkan boleh mungkin jadi wajib pula pada masa itu. Maka adakah dia kena gantung rugi? Tak. Oleh kerana ia harus. Dalam kaedah tadi kata, perkara yang harus, maka tenafilah ganti rugi. Tenafilah dhaman di situ. Maka tak perlu. Tapi kalau bukan harus, dia pergi baling saja-saja pintu rumah orang, maka dia kena bayar dhaman. Sebab itu bukan benda harus. Jiran tidak dikira bersalah terhadap jirannya jika dia melakukan pengubahsan rumah walaupun memudaratkan jirannya. Okey. Ini kena faham elok. Maksudnya begini. Kalaulah kita ini ubah suai rumah berdasarkan apa yang dibenarkan oleh pihak pemerintah. Mana pihak penguasa tempatan kata di sini Kajang, Majlis Pemandangan Kajang kata, okey nak buat rumah, nak extend rumah, nak kita ubah suai rumah, nak tambah dan seumpamanya, kena hantar plan. Okey, plan itu dilulus baru boleh buat. Okey. Jadi, bila dia hantar plan, makna dia dah dilulus oleh pihak arkitek, diluluskan oleh MPKJ, maka bermakna dia telah harus diikut syarak sebab ikut peraturannya betul. Apa-apa yang timbul daripada itu, jiran dia tak boleh marah kepada dia sebab dia dah dilulus. Yang tak bolehnya kalau dia buat tidak dapat kelulusan dan dia tidak luluskan mengikut kehendak PBT. Dia tak, contohnya membina rumah sampai habis tanah kawasan sebagai contoh. Dia rumah teres, dia extend sampai depan, habis gagu udara, pencahayaan dan seumpamanya. Itu tidak dibenarkan oleh majlis daerah sebagai contoh. Itu dia tidak harus, maka dia perlu bayar ganti rugi. Tapi ini tak, ini dah cukup spek apa semua dah dilulus oleh MPKJ. Maka pada masa itu
dia tak bersalah, dan dia tidak perlu bayar ganti rugi apa. Okey, itu yang dimaksudkan di sini. Bukan kata dia boleh buat ikut suka, tidak. Kalau pihak penguasa tempatan itu yang cuai membuat peraturan yang menyebabkan jiran itu terzalimi, itu pihak kementerian, pihak yang berwajib lah yang bersalah, bukan orang tu, sebab dia ikut spek. Seorang menggali lubang dalam kawasan rumahnya dan dibenarkan oleh undang, boleh, tak ada masalah. Rumah biasa boleh gali lubang, korek lubang, tak ada undang-undang yang melarangnya. Sebagai contoh, rumah biasa lah, rumah banglo biasa. Kemudian ada manusia terjatuh dalam lubang tersebut, maka yang tidak boleh disalahkan dia yang mari masuk. Katalah rumah tu jenis tak ada pagar, dia pergi masuk, jatuh dalam lubang. Dia tak salah sebab menggali lubang itu di kawasan rumah dia sendiri atau di kawasan mana-mana yang dibenarkan oleh pihak berkuasa, itu tidak salah. Maka dia tak perlu bayar ganti rugi. Pemegang amanah tidak melaksanakan amanah yang spesifik, namun ia sama dengan yang diamanahkan, maka tidak perlu ditanggungjawabkan. Okey, dia begini. Megang amanah. Contohnya, saya wakilkan seorang untuk jaga. Saya amanahkan dia untuk jaga sekian-sekian. Saya bagi tahu secara spesifik, sekian-sekian kena buat begini, kena buat begini, kena buat begini. Okey. Dia ni tak buat berdasarkan spesifik yang dinyatakan tadi itu. Tetapi dia buat benda lain yang mana kesan dia sama juga. Dia tak memberi apa-apa implikasi yang bercanggah dengan, maknanya katalah dia amanahkan untuk, contohnya dia amanahkan kepada seorang itu untuk jaga lembu dia. Lembu dia bagi makan sejenis daun, sebagai contoh. Dia kata, awak jaga lembu ni, bagi lembu ni makan daun ni. Tiba-tiba dia tak bagi makan daun tu, dia bagi makan daun lain, yang mana daun itu sama tara dengan daun tadi. Dia tidak mencacatkan lembu itu, ataupun daun itu lebih baik daripada daun yang dia bagi tadi itu. Jadi mana dia tidak melaksanakan apa yang diamanahkan secara spesifik, dia buat benda yang lain, tetapi benda itu tidak menjejaskan. Itu tidak menjadi kesalahan dari sudut syarak. Tidak menjadi kesalahan dari sudut syarak. Maka oleh kerana itu dia tidak menanggung apa-apa, dia tidak boleh dipertanggungjawabkan jika dia melaksanakan lebih daripada apa yang telah dibuat itu. Okey. Jinayatul ujma jubar. Tindakan binatang tidak dikenakan ganti rugi. Jinayah ujma ni iaitulah dia ambil daripada perkataan ajam. Ajam ni kalau ikut orang bukan Arab, di sini maksud dia bukan manusia. Jubar, maka dikenakan, tindakan binatang tidak dikenakan ganti rugi. Ini pun satu isu juga. Mana kalau binatang itu buat suatu benda yang merosakkan harta orang, sebagai contoh, dia tidak perlu bayar ganti rugi, tapi kena perhalusi elok-elok lah. Contoh ni, kita lihat contoh dia. Tak ada contoh, satu. Binatang yang dikurung rapi tanpa kecuaian namun terlepas dan merosakkan harta atau tanaman orang, tidak perlu dibayar ganti rugi. Tapi apapun dia tertakluk kepada undang-undang lah yang ada. Jadi kalau zaman dulu ni biasalah, sebab orang banyak bela binatang kan. Jadi kalau dia jaga betul-betul binatang itu, tiba-tiba terlepas juga, bukan atas kelainan, itu terlepas, dia merosakkan harta orang, maka tak perlu bayar ganti rugi. Kalau zaman sekarang ni kita kena tengok undang-undang lah. Tapi kalau macam lembu, kambing ni yang lepas tu, memang kena bayar ganti rugi. Sebab apa? Sebab dia memang tak jaga betul-betul. Dia bukan buat begitu, dia kena jaga, kena dikandangkan. Betul-betul diberi makan elok-elok dan dia tidak merosakkan harta orang lain. Tiba-tiba dilepas begitu saja. Dia makan, dia berak, dia makan pompoh apa taman orang, itu dia kena bayar ganti rugi. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf digalakkan. Maknanya ada khilaf dalam satu hal, kalau kita boleh raikan semua, kita keluar daripada khilaf itu, makna
katalah ada dua mazhab. Mazhab ni kata begini, mazhab ni kata begini. Mana kalau kita boleh raikan kedua-dua, menurut mazhab ni pun sah, menurut mazhab ni pun sah, kita buat begitu. Kita keluar daripada khilaf. Itu maksud keluar daripada khilaf, makna kita meraikan kedua-dua itu. Kalau boleh buat, maka itu dianggap sebagai suatu perkara yang digalakkan. Contoh dia, menggosok anggota wuduk ketika berwuduk, ia sunat dalam mazhab Syafi'i tetapi wajib dalam mazhab Malik. Mazhab Maliki, gosok wajib wuduk. Mazhab Syafi'i tak wajib. Melalukan air itu sudah cukup. Okey. Kecuali kalau ada benda-benda yang menutupinya. Tak ada benda yang tutup. Dia buka pipe lalu ke air saja. Itu dah cukup. Tapi mazhab Maliki tak boleh. Kena gosok wajib. Jadi kita macam mana nak keluar khilaf? Iaitulah kita gosok juga. Sebab dalam mazhab Syafi'i gosok pun lagi bagus. Gosok itu lagi bagus dan dia bukan kata batal wuduk, lagi bagus. Mazhab Maliki pun memang sah. Jadi makna dalam masa yang sama, mazhab Syafi'i pun kita pakai, sah, dalam mazhab Maliki pun sah. Itu maksudnya keluar daripada khilaf. Kalau kita tak keluar daripada khilaf, kita basuh tangan, kita tak gosok. Itu sah dalam mazhab Syafi'i, tapi mazhab Maliki tak sah. Jadi ada kita tak meraikan kedua-dua. Ini meraikan kedua-dua. Sapu seluruh kepala kerana mazhab Malik mewajibkan. Okey, kita berwuduk, sapu kepala dengan air. Dalam mazhab Syafi'i, memadai dengan sedikit saja. Walaupun dengan 3 helai rambut pun kita boleh untuk menyapu kepala dan sah. Sekejap. Okey, sah. Untuk kita sapu sikit je. Ambil ni, sapu macam biasalah. Kena sikit rambut, okey, sah. Tapi mazhab Malik, dia kena sapu keseluruhan. Kerana ada hadis yang menyatakan Nabi menyapu keseluruhannya. Jadi untuk keluar daripada khilaf, macam mana? Kita buat sapu keseluruhan. Sebab bila sapu keseluruhan, mazhab Syafi'i pun sah, mazhab Maliki pun sah. Bahkan diriwayatkan bahawa Imam Syafi'i yang mengatakan sah dengan 3 helai rambut itu bila dia basuh kepala, bila dia sapu kepala ketika berwuduk, dia menyapu keseluruhannya. Kerana itu yang lebih baik. Sebab yang dia kata itu hanya minimum. Tapi yang lebih baik ialah dia buat yang sempurna. Iaitulah sapu keseluruhannya. Keluar daripada khilaf. Begitulah kita juga. Kita sunat untuk sapu seluruh kepala walaupun mazhab Syafi'i kata sikit pun dah cukup. Jangan kita ambil dalam fiqh ni ambil yang minimum. Kalau kita ambil yang minimum saja, tak ada masalah. Cuma amalan kita itu tidak elok lah. Atas benda dunia kita nak ambil yang maksimum, tapi bab ibadat kita ambil minimum. Mazhab Syafi'i semayang tutup aurat dalam mazhab Syafi'i antara pusat dan lutut tutup tu ya. Jadi sah tak semayang? Kalau tanya saya, sah semayang. Tapi wajarkah buat begitu? Tak wajar. Imam Syafi'i kata begitu, itu adalah minimum. Imam Syafi'i tak pernah semayang tak pakai baju. Okey. Yang ketiga, qada solat secara tertib kerana mazhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad mewajibkannya. Katalah dia tinggal solat ni, dia tinggal banyak solat. Maghrib tinggal, Isyak tinggal, subuh tinggal, 5 waktu dia tinggal. Dalam mazhab Syafi'i, qada ikutlah nak qada mana dulu, tak ada masalah. Tapi dalam mazhab yang lain ada yang menyatakan wajib ikut tertib. Subuh dulu, lepas tu baru zuhur, lepas tu asar dan sebagainya. Jadi untuk nak keluar daripada khilaf, kita buatlah yang meraih kedua-dua. Mana kalau kita ikut tertib, mazhab Syafi'i pun sah, dalam mazhab Malik, Hanafi pun sah. Tak ada masalah. Tidak menghadap membelakangi kiblat ketika buang air walaupun tempat tutup kerana mazhab Abu Hanifah dan Ahmad tidak mengharuskannya. Kita berwuduk, kita membuang air jika tidak ada sebarang halangan. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau tidak ada benda yang menutupi, contohnya kita buang air di tanah lapang, tak ada benda yang menutup kita, maka haram kita semasa buang air kecil atau air besar itu menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Haram, kita kena mengiring. Okey. Tapi kalau bertutup, mana dalam tandas atau apa-apa, disunatkan kita untuk tidak menghadap arah kiblat dan juga membelakangi arah kiblat. Sunat saja, tak wajib. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad wajib walaupun bertutup. Jadi untuk kita nak meraihkan kedua pandangan ini, kalau boleh kita menghadaplah, kita cubalah untuk tidak menghadap arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Itu lebih afdal kerana keluar daripada khilaf.
kalau mengizinkan lah. Kalau tandas sudah macam tu, nanti habis kotor pula tanah orang. Kalau nak buat rumah, awal-awal boleh lah plan macam tu. Supaya jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat. Jadi kalau masjid patutnya dah settle bab tu. Masjid ni patut dia dah buat design awal-awal, jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakang arah kiblat, kerana dalam mazhab Abu Hanifah dan mazhab Ahmad dia tidak membenarkannya. Walaupun mazhab Syafi'i membenarkannya kerana dia bertutup. Meninggalkan helah dalam riba kerana Malik dan Ahmad mengharamkannya. Ini contoh dalam Bai'ul Inah. Bai'ul Inah ni dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi mazhab Malik dan mazhab Ahmad mengharamkannya kerana dia boleh membawa kepada riba. Contohnya, saya kena, sebab kamu dah jumpa 2 kali dah Bai'ul Inah ni, saya nak bawa satu contoh. Saya dah buat dalam bentuk supaya kamu mudah faham lah. Apa yang dikatakan Bai'ul Inah? Kamu dah belajar dalam muamalat, kalau tak silap. Tapi mungkin ada yang masih keliru lagi. Saya nak jelaskan di sini ya. Okey, baik. Okey. Apa yang dikatakan Bai'ul Inah tu? Ini ada 2 orang. Satu nama Ali, satu Talib. Ali ni duit tak ada. Talib ni duit banyak. Okey, itu beza dia. Okey. Bila Ali nak pergi minta hutang kepada Talib, Talib tak mau bagilah. Bagi 1,000, dia kena bayar balik 1,000 sebab dalam Islam tak boleh ada interest, tak boleh ada bunga. Jadi Talib ni tak mau. Talib ni panjang akal sikit. Dia kata kita buat Bai'ul Inah lah. Senang. Okey, Bai'ul Inah dia macam mana? Okey, dia tengok macam ni. Ali ni dia nak pinjam 5,000. Ali nak pinjam RM5,000 daripada Talib. Tapi Talib tak bagi pinjam. Talib kata kita buat satu transaksi yang dinamakan Bai'ul Inah. Nanti kamu akan dapat RM5,000 tu. Okey, baik. Jadi macam mana nak buat Bai'ul Inah? Talib jual aset dia. Dia ada satu barang yang mana barang itu dia jual dengan harga RM6,000. Katalah motosikal, dia jual kepada Ali harga RM6,000. Okey. Bila dia jual kepada Ali, barang tu akan transfer kepada Ali. Cuma bayaran macam mana? RM6,000 tu bayar ansuran. Okey. Sebab Ali memang tak ada duit, takkan dia nak bayar pula. Dia bukan nak motor ni. Dia nak duit tu. Jadi takkan dia nak bayar penuh, sedangkan dia pun tak ada duit. Dia tak berhajat pada motor. Dia nak duit RM5 cash. Duit RM5,000 cash. Okey. Sekarang Talib kata, tak apa, aku jual kepada kamu motor ni dengan harga RM6,000. Lepas tu awak jual pula kepada saya dengan harga RM5,000. Jadi dia jual harga mahal lah. Dia jual RM6,000. Bayar bertanggung. Ali jual RM5,000 kepada Talib balik. Bukan pada orang lain, kepada Talib juga. Motor yang sama dijual kepada Talib. Talib bayar RM5,000 cash. Maknanya Ali dapat RM5,000, tapi Ali berhutang RM6,000. Itu namanya Bai'ul Inah. Ulama mazhab Syafi'i kata tak ada masalah. Sebab jual beli cukup rukun, cukup syarat. Bukan jual benda haram. Jual motosikal. Dah berlaku pemilihan dah. Dah motosikal tu dah bagi pada Ali, dah pegang dah. Cuma lepas tu Ali jual balik kepada Talib. Tu je. Kan? Dan jual pun cukup syarat. Dia nak jual lebih mahal kan, nak jual lebih murah kan, tak ada masalah. Itu hak dia. Dia jual RM5,000. Talib bayar cash. Yang ni hutang, tak ada masalah. Dalam Islam pun boleh berhutang. Beli secara hutang tak ada masalah. Kan? Jadi apa isu yang kita nak haramkan di sini? Okey. Jadi ulama mazhab Syafi'i menyatakan Bai'ul Inah tak ada masalah. Tapi mazhab Maliki menyatakan tak boleh. Sebab dia merupakan satu helah untuk bawa kepada riba. Cuba tengok dalam kes ni. Dalam kes ni Ali tak nak pemotor ni.
Ali memang dia tak berhajat pada motor ni. Ini hanyalah helah. Yang mana akibatnya Ali berhutang 5,000, kan? Dia beli dia dapat 5,000 cash tu kan. Tapi dia kena bayar apa? 6,000. Motor ni memang tak duduk tangan dia, dah ada pada talib. Dia hanya satu alat. Mana talib akan menjana keuntungan 1,000. Kan ini surah dia, gambaran dia boleh membawa kepada riba. Jadi oleh kerana itu mazhab Maliki tak benarkan, mazhab Syafi'i benar. Tetapi kalau untuk kita keluar daripada khilaf, meninggalkan hilal dan riba yang kes bai'inah tadi itu ada lebih baik kerana dia meraihkan kedua-dua pandangan. Mazhab Syafi'i yang mengatakan nama apa, bai'ul ainah ini harus pun sebenarnya dia bukan wajib, dia harus saja. Kalau tak buat pun tak ada masalah. Dan kalau tak buat pada masa yang sama dia juga menepati mazhab Maliki. Okey, itu bagi kes yang kita nyatakan tadi. Okey, baik. Hukmul hakim fi masail al-ijtihad yarfa'ul khilaf. Hukmul hakim, keputusan hakim atau pemerintah dalam masalah ijtihad, dalam perkara-perkara ijtihad, bukan ijtihad, perkara-perkara yang qat'i datang daripada Quran Sunnah, itu tak boleh ijtihad. Dalam perkara-perkara ijtihad menyelesaikan khilaf, makna dia mengangkat khilaf. Ada 4 pandangan sebagai contoh dalam satu masalah itu. Jadi hakim memilih salah satu pandangan. Pilihan hakim itu mesti diamalkan dan khilaf di situ dengan sendirinya terangkat. Maksud terangkat ni, khilaf tu masih ada, cuma kita tak boleh beramal dengan pandangan-pandangan yang lain. Kerana hakim telah memilih pandangan tersebut. Okay. Contoh, isu kalimah Allah. Hakim berperanan menyelesaikan kemelut berpanjangan antara dua pihak. Isu kalimah Allah tu ada yang kata tak ada masalah, ada yang kata ada masalah dan seumpamanya. Maka hakim dah putuskan bahawa tak boleh, maka kita ambil pandangan itu kerana pandangan itu telah menolak sebarang khilaf. Ada yang petikai solat Jumaat ditangguhkan musim COVID-19. Arahan pemerintah lebih superior. Maknanya ada ulama yang, kebanyakan ulama kata boleh ditangguh Jumaat. Ada juga sebahagian kecil mengatakan bahawa tak boleh. Bagi orang awam lah. Jadi bagi orang awam pada masa itu, mereka pilih pandangan yang telah dimenangkan oleh pemerintah. Kerana pemerintah telah memilihnya. Maka khilaf pada masa itu kita tidak lagi pakai. Biar khilaf tu ada, pandangan sekadar pandangan tapi tidak boleh diamalkan. Ad-daf'u aqwa min ar-raf'i, menolak lebih kuat daripada mengangkat. Apa ni? Dia kata mengelakkan sesuatu daripada berlaku lebih kuat atau senang daripada membuang sesuatu yang sudah berlaku. Itu maksudnya. Kalau kita kata mencegah lebih baik daripada mengingati, sebab cegah ni daripada awal lagi. Daripada dah datang kita nak ubat susah. Okey, lebih kurang macam itulah. Fasik ditegah daripada menjadi wali. Tetapi jika kefasikan telah berlaku setelah akad, ia tidak membatalkan akad tersebut. Okey, wali tak boleh fasik. Masa dia jadi wali tu okey, tak fasik. Tapi dia mencuri, dia merompak, lepas dia jadi wali. Dia tidak dinikah sebab dia dah sabit dah perkahwinan tersebut, tak boleh lagi kita nak angkat lagi. Okey, itu yang maksudkan. Orang bertayamum wajib wuduk jika menjumpai air, tetapi solatnya sah jika air ditemui setelah solat. Orang bertayamum, dia wajib berwuduk jika menjumpai. Dia tengah-tengah tayamum, dia jumpa air. Air datang. Maka dia wajib berwuduk. Tapi kalau dia bertayamum, tiba-tiba dia semayang. Lepas semayang baru ada air, dia tak wajib lagi berwuduk. Sebab apa? Sebab kaedah tadi kata apa? Kaedah tadi kata mengelak sesuatu daripada berlaku lebih kuat atau senang untuk membuang daripada sudah. Ini dah berlaku dah. Dah semayang dah. Takkan nak batalkan semayang tersebut. Itu dia maksudkan. Vaksinasi adalah perlu untuk mengelakkan jangkitan kuman. Vaksinasi adalah perlu untuk mengelakkannya. Ini yang kita kata tadi tu, apa, mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, mana vaksinasi adalah satu bentuk pencegahan. Dia bukan ubat. Dia untuk menahan, memberi imunisasi antibody kepada seseorang itu supaya kuat, dan apabila virus itu datang, antibody itu akan dapat melawan dan mengusir virus tersebut. Dia bukan ubat. Penjarakan sosial adalah perlu untuk mengelakkan wabak COVID-19.
Itu juga sama. Ajakan sosial ini perlu untuk mengelakkan wabak COVID-19. Dia adalah salah satu bentuk pencegahan, bukan pengubatan. Mencipta vaksin lebih baik daripada mencipta antivirus. Sebab antivirus ni, virus dah ada. Virus dah ada dalam badan kita. Kemudian kita kita melawan dia, mematikan virus tersebut. Tapi ini vaksin ni dia daripada awal mencegah. Kuarantin adalah perlu untuk mengelak penularan wabak. Begitu juga kuarantin. Dia bukan satu bentuk kita kata pengubatan. Dia adalah bentuk pencegahan. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhasu ini kata jamak kepada rukhsah. Benda-benda rukhsah tidak boleh dikaitkan dengan maksiat. Mana tak boleh kerana maksiat diberi rukhsah. Itu lebih kurang begitu. Contoh dia macam ni. Bermusafir untuk berjudi dan berzina tidak dibenarkan untuk solat jamak dan qasar. Qasar dan jamak ini adalah rukhsah yang diberikan kepada kita bila kita bermusafir lebih 2 marhalah. Okey. Rukhsah itu diberikan untuk perkara-perkara yang harus. Tapi kalau dia melibatkan permusafiran untuk melakukan judi atau zina, maka dia tidak diambil kira. Tak boleh kita mengambil rukhsah di situ. Itu maksud dia. Jika bermusafir untuk belajar tetapi mengambil dadah atau arak dalam perjalanan, ia tetap berhak. Ini kalau tengah jalan, niat dia awal lagi memang nak bermusafir, nak menuntut ilmu. Tapi celah-celah tu ya dia nak buat benda yang tak elok. Itu kekal lagi dia masih boleh menggunakan rukhsah tersebut. Sebab apa? Sebab niat asalnya memang tak kait dengan maksiat. Isteri yang bermusafir dalam keadaan nusyus tidak berhak jamak dan qasar solat. Ini jelaslah. Isteri tu lari daripada suami dia, balik ke rumah mak ayah dia. Lebih daripada 2 marhalah. Dia tak boleh jamak dan qasar kerana nusyus adalah perkara yang diharamkan. Pengecualian bermusafir kerana maksiat masih berhak mencapu untuk menyapu khuf boleh. Sebab khuf ini dia tak semestinya musafir. Bermukim pun berhak. Cuma orang yang bermukim sehari semalam, orang yang bermusafir diberikan kepada dia 3 hari. Okey, itu beza dia. Ar-ridha bisyai'i ridha bima yatawalladu minhu. Rela dengan sesuatu bermakna rela dengan apa yang yatawallad, apa yang akan lahir daripada apa yang kita reda itu. Mana bila kita reda dengan sesuatu, kita mesti reda dengan kesan yang ada daripada apa yang kita reda itu. Okey, contoh dia. Wanita yang rela berkahwin dengan lelaki AIDS tidak lagi berhak menuntut fasakh disebabkan penyakit tersebut. Dia dah tahu dah suami dia itu AIDS dan dia rela, dia kata dia rela, dia kahwin, dia rela. Dia tahu benda tu dan dia rela. Tiba-tiba dah tuntut fasakh kerana AIDS, tak boleh. Dia boleh tuntut fasakh kerana lain boleh. Kerana suami dia buat zalim atau sebagainya, itu boleh. Tapi kerana AIDS tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah rela. Jadi apabila dia rela dengan sesuatu itu, maka dia mestilah merelai apa yang kesan yang ada di sebalik itu. Jika seorang meminjamkan keretanya kepada kawannya dan berlaku kerosakan tanpa kecuaian, maka menjadi tanggungjawabnya untuk membaiki kerosakan itu. Okey. Dia bagi pinjam kat kawan dia. Tiba-tiba kereta itu rosak bukan kerana kecuaian. Dia tanggunglah sebab dia bagi pinjam itu dengan dia dah percaya dan dia dah rela dengan apa yang berlaku. Itu kena faham elok. Bagi pinjam kepada orang ni, kita sebenarnya dah memberi amanah kepada dia dan kita percaya kepada dia. Jadi kalau bukan cuai berlaku, katalah berlaku malapetaka ke banjir seumpamanya, maka menyebabkan kereta itu rosak, orang yang kita bagi pinjam itu tidak perlu menanggung kerosakan tersebut kecuali kalau dia cuai. Maka kalau dia tidak ada cuai, tak perlu apa-apa. Sebab apa? Sebab kita dah menganggap dia sebagai pemegang amanah. Jadi pemegang amanah tak perlu jamin apa-apa. Al-mutawalladu min ma'zunin fi la athara fi. Natijah kerelaan sesuatu tidak memberi kesan apa-apa. Lebih kurang. Jika seorang rela dengan keadaan sesuatu, maka ia perlu menerima. Lebih kurang tadi. Seorang beli kereta terpakai yang rosak, perlu rela dengan kos membaikinya. Dia beli kereta rosak,
Kereta used car, kereta terpakai. Tak bolehlah expect macam dengan kereta baru. Jadi, kalau rosak, terima je lah. Sebab dia beli kereta terpakai. Okey. Kecuali kalau lah kawan tu kata ini kereta ini enjin baru. Dia baru tukar. Tiba-tiba beli, rupanya enjin lama. Itu dia tipu. Ini bukan tipu. Ini memang kereta used car yang memang ada potensi untuk rosak. Bila dia beli, rosak, dia tak boleh claim dengan penjual. Al-aslu fil aqdi ridha al-muta'aqidain wa natijatuhu ma iltazamahu bil aqdi. Kontrak berasaskan kerelaan pihak berkontrak. Ridha al-muta'aqidain. Begitu juga apa yang dipersetujui dalam kontrak tersebut. Ini asal. Mana asas pada kontrak suatu akad itu dia berdasarkan apa yang dipersetujui bersama. Maka itulah yang perlu menjadi komitmen kepada mereka berdua. Maksudnya suatu perjanjian perlu dibuat berdasarkan kerelaan pihak yang berkontrak. Jika tidak, ia terbatal di awal lagi. Implikasi kontrak tersebut perlu selari dengan isi kontrak. Mana apa yang disyaratkan mesti dilaksanakan. Contoh, bainah terancang tidak sah kerana jual beli berlaku secara terpaksa. Okey. Ini dia dalam kes ini dia nak menyatakan tentang keredaan dua orang berakad. Mana akad tu mesti berdasarkan apa yang disetujui, apa yang direda oleh kedua-duanya. Tapi dalam bainah ni dia macam kes tadi, contoh kes bainah tadi, saya buka semula. Dalam kes tadi itu sebenarnya Ali ni dia terpaksa saja untuk menjual balik. Dia terpaksa melakukan akad kontrak ini untuk mana dia telah dirancang begini. Maka tidak dibenarkan hal itu. Sebab apa? Sebab dia seolah macam menjadi satu paksaan. Walaupun bagaimanapun ini akad bainah ni dilaksanakan di bank-bank, cuma akhirnya dia telah ditukar kepada satu akad yang lain kerana para ulama tidak bersetuju dengan akad bainah. Walaupun dia telah berlalu jangka masa yang panjang. Dulu kalau kita pergi ke bank, kalau kita buat pembiayaan peribadi, maka dia akan guna akad bainah. Cuma dia tak jual motosikal, dia jual saham. Dia jual saham kepada kita, kita jual balik kepada dia, jadi kita dapatlah pembiayaan di situ berdasarkan kontrak bainah tadi. Walaupun bagaimanapun dia telah pun dihapuskan dan sekarang dia kebanyakannya tukar kepada tawarruk. Kalau pinjaman ataupun pembiayaan peribadi itu menggunakan konsep tawarruk. Tawarruk dia sama dengan bainah, cuma dia jual balik barang itu bukan kepada, kalau tadi jual kepada Ali, jual kepada Talib, tapi baik tawarruk, dia kata tawarruk ni dia jual pula kepada pihak lain. Jadi Ali dia beli motor daripada Talib, dia bukan jual kepada Talib, dia jual kepada orang lain pula. Jadi motor yang harga 6,000 kalau dia jual kepada orang 5,000, orang nak lah. Jadi itulah jalan keluar yang setakat ini bagi bank-bank dalam masalah gantian alternatif kepada bainah pada masa ini. Al-mar'u mu'akhadun biiqrarihi. Seseorang itu dipertanggungjawabkan terhadap pengakuannya. Apa pengakuan yang dibuat, maka dia dipertanggungjawabkan berdasarkan pengakuan tersebut. Seorang mukallaf perlu bertanggungjawab terhadap sebarang pengakuan yang dilakukan sama ada berkaitan hak ataupun tanggungjawab. Contoh, pengakuan seorang melakukan jenayah menjadi sebab hukuman boleh dijatuhkan ke atasnya. Jadi, bila seorang itu mengaku dan tidak ada unsur paksaan dan seumpamanya, maka apa kesan daripada pengakuan itu, maka dia diterima. Dia kena terima. Kerana itu adalah berdasarkan kepada iqrar. Iaitulah salah satu bentuk keterangan yang diterima pakai dalam undang-undang Islam. Okey, selesai berkenaan kaedah pelbagai yang kedua, bermakna silibus kepada pertemuan kita pada kali ini sudah pun berakhir. Saya buka untuk ada sebarang perbincangan.
Ada soalan? Masa masih panjang lagi. Doktor, Ya. saya nak tanya kan tentang yang tadi kita belajar ada doktor sebut